Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh ya kita sambung? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, ada soalan-soalan yang masuk kepada saya ni. Boleh saya tengok soalan dulu pun tak apa saya tengok soalan dulu. Ada beberapa soalan, okey, daripada yang di-share oleh Bro Nasir tadi. Okey, Assalamualaikum Ustaz. Isteri meninggal, ibu sepatutnya berhak. Tetapi ibu lafazkan dia tak nak. Okey, kemudian isteri meninggal, ada duit di tabung haji, si suami cuma bahagi kepada sama rata, 200,000 bagi 4 orang sahaja. Si ibu juga tak nak duit itu juga. Okey. So, isu takharus juga ni, isu yang kita sebut tadilah isu takharus. Okey, pertama bila sebut ibu tak nak duit itu, sebenarnya syarat dia ibu tu kena tahu dulu hak dia tu. Kan? Jadi kena jelaskanlah. Kan, yang contohnya isteri meninggal, suami yang menguruskan duit tadi, dia kena bentang kepada ibu. Kalau duit tu, kalau kita merujuk kepada soalan kedua tu, katalah 200,000. 200,000, ibu 1/6. Jadi 1/6 tu berapa ibu dapat? 200,000 bahagi 6 lah. 200,000 bahagi dengan 6. So ibu dapat 33,000. Kena bentang. Mak bahagian mak 33,000 daripada duit arwah ni. Mak dengar 33,000, mak kata mak tak nak. Baru sah. Kan? Dibimbangi dia akan jadi isu kemudian hari. Takut mak ni kata, ingatkan bahagian dia tu tak banyak. Dia tak tahu kan. Saya ada kes macam ni. Yang bila kita bincang balik dengan mak, rupanya dia buat keputusan lain pula dia nak. Kadang-kadang berbangkit pula dengan anak-anak dia dan sebagainya. Jadi kita tak nak benda ni berlaku. Jadi seperti mana kita sebut tadi, syarat untuk sahnya takharus itu, so si ibu kena diperjelaskan bahawa duit 200,000 ni contohnya, ibu dapat 1/6 itu adalah 33,000. So sebut depan dia. Dia kata dia tak nak, so beres. Ataupun dia kata tak apalah, bagi ke mak 20,000 lah, hak baki lagi tu bagi dengan cucu-cucu mak. Ataupun terpulang pada dia. Okey. Kemudian soalan yang kedua berkaitan dengan suami, bagi sama rata. 200,000 kepada 4 orang. So ini pun bercanggah dengan hukum faraid. So kalau sama rata tu bahagian dia sendiri berapa kena tengok. Dia 1/4 suami. Kemudian anak-anak yang ada tu lelaki, perempuan berapa orang. So tak boleh nak terus bahagi macam tu tanpa dibentangkan dulu kadar faraid masing-masing. Sebab memang terambil hak orang lain. So ayah, suami dia tidak ada kuasa veto. Kan dalam mengatakan ikut dia. Ayah kata kita bagi sama rata, anak pun diam. Jangan. Walaupun anak ni dia diam kadang-kadang, pertama sebab dia tak faham, dia tak tahu hak. Yang kedua dia diam tu takut nanti kalau aku bercakap, anak kata kalau dia bercakap nanti dah haka pada ayah pula, tak ikut perintah ayah. Tu benda-benda yang tak betul berlaku dan kena betulkan. Okey, itu kedudukannya. Baik. Seterusnya, soalan seterusnya, jika meninggal di usia muda, ada sejumlah besar hutang yang ditinggalkan. Jadi hutang ni ditanggung oleh siapa? Tetap ditanggung oleh si mati atau waris? Kalau yang meninggal ni contohnya anak-anak, dia di bawah tanggungan kita. Contohnya anak-anak kita yang belajar belum balik kan, ataupun dia pun belum bekerja sendiri kan. Jadi dia masih, belanja dia tu masih tanggungan kita. So yang hutang dia tu ditanggung oleh kita. Kita ayah lah. Jadi kalau anak tu meninggal, kita tanggung hutang. Kalau kita meninggal, hutang tu kita juga tanggung. Jadi yang tu kena faham lah. Jadi sebab tu kita sebut soal pengurusan hutang ni, kita kena benda ni dibincang betul-betul, difahami betul-betul. So kalau anak-anak kita ada pinjam duit dengan kawan-kawan dia, kita kena tanya. Kan? Kita kena tanya. Dan anak-anak tu pun perlu didedahkan dengan ilmu ini supaya kalau dia berhutang, dia bercerita kepada ayah mak dia. Kan? Ayah mak, kita duduk di asrama tu, kita pinjam duit kawan, kita tak bayar lagi. Tu. Kan? Nampak tak dia punya kaitannya dengan isu harta pusaka ini. Okey. Adakah anak tak sah taraf dan anak angkat yang telah dibinkan kepada si mati boleh mendapat pusaka? Okey, anak tak sah taraf, dia adalah waris kepada ibu yang melahirkan dia. Nabi sebut dalam hadis al-waladu lil firash. Kembali kepada ibu yang melahirkan. Jadi dia mewarisi walaupun dia datang tidak daripada perkahwinan yang sah, ibu yang mengandungkan dia melahirkan dia, anak tu waris dan ibu tu waris pada anak.
tetapi anak tadi tidak mewarisi daripada bapa. Contohnya bapa tu bukan bapa dia ataupun bapa biologi yang kita sebutkan. Sebagai contohnya lah. Cuma adalah perbahasan-perbahasan yang lain yang berkait dengan isu kelahiran bawah pada 6 bulan, lebih pada 6 bulan itu ada perbincangan lah di peringkat fatwa dan juga para ulama. Okey, kemudian anak angkat yang telah dibinkan pun sama. Status dia tetap anak angkat. Walaupun dibinkan kepada bapa angkat, ibu angkat, dia tak boleh mewarisi. Yang ni nak kena faham lah sebab memang banyak berlaku. Sebab tuntutan harta pusaka ni boleh berlaku dengan mudah sebab prosesnya hanya melihat kepada IC. So kalau IC tengok dan tidak ada bantahan daripada orang lain, so anak angkat tidak dapat. Tapi dia dapat harta tu secara batin. Na'udzubillah. Kecuali kalau waris-waris sebenar kepada bapa angkat tadi setuju. Takharus. Tak apalah. Okey, yang tu lain cerita. Okey, bagaimana kalau arwah ayah letakkan nama salah seorang daripada anak luar nikah dalam pemberian rumah? Sebab rumah ada 2 penama, ayah dan anak lelaki. Okey, kalau letak 2 nama, maksudnya dia akan jadi pemilik lah. Okey, maksudnya seorang ayah, dia rumah dia beli, nama dia separuh, nama anak dia separuh. So ini bukan berkait dengan pusaka, ini berkait dengan pemberian masa hidup. Jadi kalau pemberian tu berlaku masa hidup, ayah letakkan nama masa ayah hidup, so itu memang milik dia walaupun anak tak nak luar nikah. Cuma di sini soal kenapa dia letak nama, siapa pula yang bayar sebagainya, kita bimbang takut nanti menjadi isu dengan anak-anak yang lain. Kenapa anak ayah bagi ke dia je, kami pun anak ayah juga sebagai contohlah. Tapi kalau dia letak 2 nama tu, maksudnya ayah bayar, anak tadi bayar, yang tu mungkin tak perlu pertikaian lah sebab masing-masing bayar. Jadi kena tengok pula lah situasi dia tu bagaimana. Okey, itu antara soalan-soalan yang ditanyalah. Okey, ada satu soalan yang audio tu tak boleh, nanti saya dengar kemudian. Baik, so tuan-tuan sekalian, kita sambung slide kita. Kita pergi kepada takrif harta pusaka. Okey, bila sebut harta pusaka, saya dah sebut sepitah lalu tadi, apa maksud harta pusaka? Segala harta bernilai milik si mati semasa hidup yang ditinggalkan dan akan diwarisi oleh waris-warisnya mengikut hukum faraid. Jadi harta pusaka ni segala barang milik kita masa kita hidup. So apa yang kita miliki masa hidup? Gelas ni saya beli. Kan? Di kedai DIY 6 biji RM2. Itu kan khabar harga kan. So gelas ni milik saya, sebab saya yang beli kan. Saya belikan. So saya mati, ni pusaka saya. Ini harta pusaka Okey. Berapa ramai kes waris-waris berebut bergaduh kerana pinggan mangkuk. Ataupun ada waris-waris tak ambil kisah pasal pinggan mangkuk. Kadang-kadang dibiarkan rosak dan sebagainya. Ini antara isu-isu yang berbangkit. Okey. Bagi contoh-contoh mudah je. Ni stapler saya. Supaya tuan-tuan faham. Ni harta saya ni. Bukan pinjam. Kalau orang buat balik stapler ni daripada pejabat, wajib kembalikan semula. Okey. Kod-kod terambil daripada pejabat sekolah ke apa kan. Wajib kembalikan semula sebab barang bukan milik dia. Kalau dia mati, anak-anak kata ni pusaka ayah, so bahaya kepada anak-anak balik. Sebab barang bukan milik kita. Ni milik saya, stapler ni saya beli ataupun orang hadiah pada saya mati, ni pusaka. Okey, apa lagi pusaka? Tuan-tuan bagi faham ini seletik saya. Bagi tunjuk sampel-sampel mudah. Ini seletik saya. Tak habis lagi guna. Ni buat balut, nak popoh buku apa semua balut kan, bubble wrap sebagainya balut. Masih ada lagi, lebih kurang separuh lagi. Saya mati, ni pusaka saya. Kan? Kalau dah habis, dah tinggal hak dalam tu, tu tak ada manfaat. So tuan-tuan, boleh clear di situ. So apa yang jadi milik kita masa hidup, kita meninggal, semua jadi pusaka. Soalnya, bagaimana harta tu diuruskan? Bagaimana harta itu diuruskan? Itu yang saya sebut awal-awal tadi, sangat berkait rapat dengan konsep at-takharush. Kan? Soal muafakat, soal bincang dan sebagainya, sangat-sangat penting. Sebab kadang-kadang orang faham pusaka ni hak yang dimohon je. Dimohon di pejabat pusaka amanah raya. Duit dalam bank, tanah, rumah, kenderaan. Sekat tu saja tak. Semua. Barang kemas. Kan? Isteri meninggal ada barang kemas. Ada suami ambil balik tuan-tuan. Kan? Bila anak tanya ayah mana barang kemas mak? Ayah kata hak ayah lah. Pasal apa hak ayah? Ayah yang beli dia jawab. Jadi kita suami beli barang kemas bagi pada isteri. Hak isteri lah kita hadiah. Ada ke suami bagi barang kemas pada isteri, dia khabar ke isteri dia, ni abang bagi ni, ingat ni pinjam ni, bukan bagi kat kau betul-betul. Isteri kata tak apalah abang, pinjam pun pinjam lah, asal boleh pakai, sudah. Kan? Tu betul lah kalau suami sebut macam tu. Tapi tak pernah ada rasanya. Kan? Suami sebut begitu. Jadi hadiah. So milik isteri meninggal, suami dapat bahagian faraid sebagai suami sahaja. 1/2 atau 1/4. Tu dah jadi barang milik isteri.
Okey, jadi kalau tengok di bawah tu, ia merangkumi semua harta si mati. Merangkumi semua harta si mati, termasuk sekecil-kecil harta. Kan? Termasuk sekecil-kecil harta. Jadi kalau kita tengok harta-harta kecil ni banyaklah. Tuan-tuan, saya masukkan di situ selipar, kan? Kopiah, surat khabar. Benda-benda yang masih ada nilai. Surat khabar lama boleh jual lagi. Sehinggakan duit 5 sen pun adalah harta pusaka. Jadi semua jadi pusaka, cumanya waris, orang dia akan tanyalah bila saya lontarkan apa konsep ataupun takrif sebegini, dia akan tanya, Ustaz, kalau duit 5 sen macam mana nak faraid? Sebab apa tuan-tuan? Sebab dia akan nampak faraid ni mesti bahagi. Yang tu yang jadi tanah berlapis-lapis bahagi tu. Kan bahagi juga. Dia tak nampak praktikal pembahagian tu. Jadi duit 5 sen tak mesti kena bahagi. Nak bahagi pun tak boleh. Tetapi bagaimana keputusan dibuat atas duit itu? Itu maksudnya. Kita nak faham di situ. Tapi takkanlah orang mati sampai duit pun setakat 5 sen je kan. Jadi duit 5 sen tu kalau waris-waris boleh buat persetujuan, kan, dia redha, dia takharus, duit tu kita sedekah ke masjid ke apa semua, selesai lah. Ataupun serah kepada mana-mana waris, selesai faraid. Kan? Jadi jangan anggap faraid ni sesuatu yang mesti kita bahagi. Bahkan kita tengok ramai je orang tak bahagi. Kan? Tinggal kata meninggal bela lembu, bela ayam, bela kambing, tak ada bagi-bagi pun, pakai ambil-ambil gitu je. Tapi soalnya apakah ambil itu merujuk kepada hukum dan merujuk kepada konsep at-takharus. Okay, saya masukkan contoh selipar. Saya ada satu kes saya bantu. Tuan-tuan, ini saya kongsi tuan. Kita bukan nak orang kata merendah-rendahkan sesiapa, si mati dan sebagainya, tapi saya nak sebut soal kefahaman kita. Arwah ni seorang ustaz, guru agama. Isteri dia pun orang agama, anak-anak pun belajar agama. Maka tuan-tuan, bila meninggalnya arwah, saya dijemput untuk consultation lah, bantu bagi nasihat, khidmat bantu sampai habis lah. Jadi saya tunjuk soal pusaka ni, saya cerita. Kemudian isteri kata, Ustaz, arwah ni dia ada masa selepas dia meninggal tu, ada kawan dia datang. Kawan dia ni pun ustaz juga. Datang minta lah hadiah daripada kami lah, daripada saya lah. Jadi dia minta selipar. Bakali mungkin dia dah berkawan-kawan tu, dia berkenan tengok selipar arwah tu bakali cantik ke macam mana, dia pun minta. Jadi saya sebagai isteri, saya bagilah. Saya jawab, saya kata apa yang isteri buat ni salah. Sebab apa? Sebab selagi mana waris-waris tidak diajak berbincang dan tidak ada keputusan, so selipar ni tak boleh dihadiahkan sewenang-wenangnya. Terutama kalau ada anak bawah umur yang tak boleh bertakharus. Jadi saya tanyalah, anak-anak tahu tak apa ni bagi hadiah selipar tadi? Tak tahu, dia kata. Saya buat keputusan sendiri je. Ini ramai isteri buat. Ramai suami buat. Ramai waris-waris yang dewasa-dewasa buat. Jangan berjaga-jaga sebab selipar itu walaupun nilai dia selipar Jepun RM2 sekalipun, ada hak-hak waris. Jadi bukanlah masuk kita nak kena list satu-satu. Bila meninggal, selipar ada 5 pasang, kasut ada 10 pasang, kain, bukan semestinya itu. Kita bincang secara umum. Kan secara umum, so waris-waris dengar, waris-waris buat keputusan. Kecuali benda-benda besar lah. Kalau kata tinggal jam harga RM1,000, itu mungkin besar. Handphone besar, itu mungkin kita kena orang kata asing-asingkan dari sudut bincang. Tapi kalau pakaian, kan perabot dalam rumah, kan benda-benda macam buku-buku sebagainya contohnya, kan yang tu boleh dibincang secara umum sesama waris. Yang penting waris tahu, kan, dan waris boleh buat keputusan atas hak-hak mereka tadi. Itu dia punya kaedah dia. Baik. Tuan-tuan sekalian, seterusnya kategori harta pusaka. Bila membicarakan soal harta pusaka ni, kita ada 2 bentuk harta. Pertama dia panggil harta ta'alih ataupun harta tidak alih, iaitu rumah dan tanah. Kan? Tanah kita sama ada tanah kosong, tanah kebun, tanah ladang, tanah apa-apalah, dan ataupun tanah dan ada rumah. Kan? Ataupun rumah tu rumah apartmen contohnya. Kan? Dia ada geran, dipanggil strata ke, tak kisah. Yang penting rumah. Okay, itu tak dipanggil harta tak alih. Yang kedua, yang ni banyak. Yang ni dipanggil harta alih. Selain rumah dan tanah, merangkumi duit simpanan bank, duit saham, pelaburan, kan, duit takaful, kan, merangkumi duit duit dalam rumah, kan, duit dalam tabung dan sebagainya. Duit siling yang mungkin jatuh, kita balik masjid, kan, ada siling dalam poket, buka baju Melayu ke baju apa jubah, duit siling jatuh bergolek-golek atas lantai, masuk celah tu bawah ni, kan, pusaka tuan-tuan, sebab duit tu duit kita. Kan? Okey, tu pusaka. Kenderaan, basikal kita, motor kita, kereta kita, apa juga kenderaan kita ada, kan, orang berbisnes, ada lori, ada backhoe dan sebagainya, semua kenderaan milik kita, pusaka. Walaupun mungkin kenderaan tu nama orang lain,
Kan arwah ada kenderaan tapi nama kawan dia beli tak tukar nama, pusaka dia, tapi proses tu pula akan jadi sedikit cabaran. Ternakan, kan, ada bela ayam, itik, lembu, kerbau dan sebagainya, tak kisahlah. Okey, arnab dan sebagainya semua jadi pusaka. Barang kemas, kan, gelang, rantai dan seumpamanya. Okey, barang kemas pula digadai pula. Anak pula pinjam dengan mak, pinjam barang kemas, mak nak pakai duit ni, mak pun bagi sayang pada anak. Anak tadi gadai, tak tebus-tebus sampai mak meninggal. Macam mana nak handle tu? Tu isu-isu tuan-tuan. Pakaian, pinggan mangkuk, perabot, buku, alat tulis, kan? Alatan sukan, sewaan, kan? Kita ada tanah disewa, kedai disewa, rumah disewa. Kan, hasil tanah, kita ada kebun, kita ada ladang, felda. Tuan-tuan, tanah felda, dia keluarkan hasil. Itu semua pusaka. Okay? Tanaman dan sebagainya. Jadi benda-benda macam ni. Okay? Ini banyak kalau kita nak bincang satu-satu. Tak apalah, kalau ada persoalan-persoalan, ini saya bentangkan dulu. Tuan-tuan ada persoalan, kita bincang. Baik, seterusnya harta. Kenapa kita faham, kita kena tahu kategori ni? Sebab tuan-tuan, dari segi proses, okay, harta-harta yang berdaftar, macam kita ada tanah, ada geran, nama kita, nama si mati, atas tu ada rumah, tak ada rumah, so baru kita boleh submit dalam permohonan pusaka. So mungkin ada orang, dia bina rumah atas tanah isteri dia. Dia buat loan kerajaan. Rumah tu loan kerajaan. Okay? Ada persetujuan daripada isteri untuk dia bina rumah. So isu sekarang, tanah tu milik isteri, rumah tu milik dia. So bagaimana prosesnya? Nak urus pusaka untuk bawa ke pejabat pusaka tak boleh. Sebab apa? Sebab geran tu nama isteri. Isteri hidup lagi. Yang matinya suami. Jadi tak berlaku teknikal pengurusan atas rumah tersebut. Tapi rumah tu pusaka. Okay? Kecuali ada perancangan-perancangan masa hidup. Kan? Rumah join dua nama. Join loan dua nama. Join loan. Separuh suami, separuh isteri. Kan macam tadi kan. Separuh nama ayah, separuh nama anak. Kan? Bagaimana pula bila ayah meninggal, anak meninggal dan seumpamanya. Ni antara isu-isu yang saya lontarkan tuan-tuan. Antaranya. Banyak lagi. Okay. Kemudian, bila sebut tentang harta alih. So prosesnya di mana? Bila sebut harta alih saja banyak. Okey, harta alih ni tuan-tuan, kalau nilai 600,000 ke bawah, harta alih saja prosesnya di ARB, Amanah Raya Berhad. Tetapi bukan semua harta alih kita akan masuk proses. Contohnya kalau orang bela ternakan, lembu satu kandang, 100 ekor lembu. 100 ekor mahal daripada sebuah kereta contohnya. Tapi bagaimana lembu tu diurus? Tak masuk dalam bicara kuasa lembu tu. Tak ada pula orang isi borang masuk lembu 100 ekor. Tak ada. Kan? Barang kemas pun tak masuk tu. Teknikal mungkin ada harta yang kita masukkan, ada harta yang tak dimasukkan. Tapi semuanya tertakluk kepada hukum faraid. Di sinilah kita memerlukan orang-orang yang pakar, orang-orang yang boleh bagi nasihat. So kalau dapat orang yang salah bagi nasihat, salahlah dari sudut pengurusan. Ini bahaya. Baik. Harta bukan pusaka. Bawah tu kita ada harta hibah dan wasiat. Masa hidup dah hibahkan harta tu kepada penerima hibah. So tak masuk pusaka. Kita dah wasiatkan. Wasiat ni kita akan kupas nanti. Wasiat yang sah wasiat yang sah. Kalau wasiat yang masih tertakluk pada persetujuan waris, itu masih lagi terikat dengan pusaka. Okey, harta wakaf. Saya banyak menerima persoalan-persoalan tentang aset-aset yang diwakafkan semasa hidup tetapi masih atas nama si mati. Dan banyak isu berlaku bila dia mati, pembangunan dah dibuat tanah wakaf, bina masjid, bina surau, maktafi, sekolah agama dan sebagainya. Inilah orang kata kegunaan harta wakaf. Tapi ada waris-waris menuntut. Yang menuntut ni bukan kalangan anak. Kalangan cucu pula nanti akan datang. Dia makin panjang. Saya ada bantu satu kes tanah wakaf di bina sekolah. Kan? Dah bertahun-tahun, sekolah dah dibangunkan, tanah 4 ekar, dah cukup penuh atas tanah tu. Sekarang didakwa oleh waris-waris lain, wakaf tu hanya 2 ekar saja. 2 ekar hak kami. Tuan-tuan bayang, dia punya kesan dia. Kan? Kalau bawa ke mahkamah pun, memang kita nampak waris akan lebih kuat. Kan? Untuk menang, sebab dalam geran tu adalah nama tuan tanah. Kena pula dokumen tak lengkap. Kan? Wakaf pula pakai mulut. Sebab orang dulu kan, dia mempercayai je kan, sama-sama kawan. Wakaf ke Tok Guru, Ustaz Tok Guru pun terima, Ustaz pun terima. Kan? Tapi dokumentasi tak lengkap. Kan? Zaman sekarang jangan ambil mudah tuan-tuan. Sebab manusia ni boleh berubah. Baik. Seterusnya, Allahumma salli ala Muhammad. Seterusnya, harta yang telah dijual. Ni isu-isu yang saya masukkan di sini ni, jual tak tukar nama. Okay? Kereta jual ke anak tak tukar nama. Ayah jual dah kereta ni, anak dah bayar tapi nama ayah lagi. Jadinya
Bila ayah meninggal macam mana, bila anak meninggal macam mana. Harta yang dipegang amanah. So seorang isteri contohnya, suami meninggal, anak bawah umur, urus pusaka, dia pemegang amanah atas bahagian anak. So kalau dia sewenang-wenangnya ambil hasil daripada tanah ataupun dia uruskan apa-apa atas tanah tu, dia kena jaga hak anak-anak dia tadi. Harta yang ditakbir, macam peneroka Felda meninggal. Okay, anak-anak peneroka bicara kuasa, seorang dilantik sebagai pentadbir. Banyak kes berlaku, pentadbir tak amanah. Kan dia anggap duit tu duit dia. Dia meninggal pula, waris-waris dia pula tak faham. So dia pentadbir, dia hanya menguruskan. Dia ada bahagian faraid dia, tapi bahagian waris-waris lain ada di situ. Khairat. Okey, duit-duit yang datang atas nama khairat. Contohnya apa kita punya yang bantuan sara hidup kerajaan tu kan, ada khairat di situ. Bila berlaku kematian, siapa yang dapat bantuan sara hidup tu dapat khairat. So khairat tu bukan pusaka. Okey, pampasan kematian. Orang bekerja penjawat awam kan, dia ada pampasan ataupun pampasan dari segi ex gratia kan, kemalangan dalam bekerja. Okay, penjawat awam kemalangan, so dia ada pampasan, tu bukan pusaka. Okay, so apa juga per keso yang datang tu, atas tu bukan pusaka. Yang ke-8 ganjaran. Samalah, ganjaran perkhidmatan bagi orang yang bekerja, itu memang dah ditentukan siapa yang akan terima ganjaran. Sumbangan, kalau orang meninggal, kita ambil orang datang ziarah, bagi duit dan sebagainya, itu bukan pusaka. Okay, pencen bukan pusaka tuan-tuan. Fatwa pun dah keluar. Jadi kalau kita tengok, kategori harta bukan pusaka ni banyak sebenarnya. Kan? Jadi bila banyak pusaka ni, banyak harta bukan pusaka ni, dia mungkin boleh mencetuskan isu juga. Kan? Harta duit-duit sumbangan ziarah kematian tu pun ada yang berebut. Kan? Benda pula banyak kan. Sebab tu saya menilai duit-duit sumbangan ini, langkah yang pertama gunalah untuk kepentingan si mati. Bayar hutang dia, kan, manfaat untuk dia, infak, sedekah. Kemudian kalau ada lebihan pula, kan, nak agih pada waris, agihlah secara sama, orang kata adil sesama waris, kan, supaya kata apa ni, berlaku pembahagian tu secara baik. Tapi kalau waris-waris kata tak apalah, kami tak nak duit sumbangan ni, kita lepas ke mak semua, itu lebih baiklah. Mana-mana yang lebih baik itu dibuat keputusan, tapi dia tidak terikat dengan portion faraid. Itu duit yang bukan, harta bukan pusaka. Baik, sikit lagi nanti kita buka persoalan. Okey, sebab mungkin persoalan pun banyak. Okey, saya ada beberapa slide lagi. Sini agak panjang So mungkin sini agak panjang. Okey. Kita nak bincang hak atas harta peninggalan. Tuan-tuan, hak atas harta peninggalan. Ini sebenarnya flow, proses ataupun catat alih yang sepatutnya kita faham. Bila berlaku kematian pada seseorang, menjadi tanggungjawab waris melihat kepada tertib ini ataupun dia punya cata ni, flow dia ni. Okey, 1 sampai 6. Okey, ni proses. Saya kalau dalam urusan kita bantu orang, bagi nasihat dan sebagainya, kita follow yang ni lah. Okey, yang ni merujuk kepada pandangan mazhab Syafi'i. Okey. Kalau pandangan mazhab lain, dia bermula dengan nombor 2. Hutang duduk pada nombor 3 tu. Selepas urus jenazah pergi pada hutang. Okey, tapi kalau kita buka kitab-kitab dalam mazhab Syafi'i, sebenarnya yang pertama bukan urus jenazah dulu. Tetapi saya nampak dari sudut praktikalnya mungkin tak berlakulah. Yang berlaku memang urus jenazah. Tapi cuma kita nak ambil kefahaman. Dalam mazhab kita bincang. Okay, yang pertama tuan-tuan, menunaikan hutang yang berkait dengan harta si mati. Seperti zakat harta, gadaian dan juga nazar. Kalau ada isu-isu gadaian tak selesai, arwah bernazar untuk apa-apa, semua akan jadi hutang. Dan hutang tu berkait dengan harta. Zakat harta, simpanan, zakat apa-apalah berkait dengan harta. Dalam mazhab Syafi'i, dibincang yang ni duduk nombor 1. Maknanya sebelum urus jenazah, dia mula yang ni dulu. Tetapi persoalan kita, kalau kita fikir renung betul-betul, agak-agak kalau kita nak settle hutang dulu ni, nombor 1 ni, bila nak uruskan jenazah? Kan? Nak libatkan ke bumi ke apa, ke mandi kafan. Kan? Tak selesai lah tuan-tuan. Okey, jadi realiti, praktikal sebenar memang orang akan fokus kepada urus jenazah. Cumanya, saya nak nilai dari sudut pandangan mazhab Syafi'i ni, nak ceritanya ialah apa persediaan kita masa hidup supaya kalau kita meninggal dunia, waris-waris boleh settle hutang tu dengan segera tanpa ditangguh-tangguh. Itu persoalan dia. Sebab mazhab Syafi'i letak nombor 1. Kan? Jadi, apa persediaan kita? Kalau kita meninggal, hutang itu boleh diselesaikan segera. Maksudnya, seeloknya selesai urus jenazah,
hutang tu beres. Maknanya ada usaha daripada waris untuk bayar hutang. Ini tidak. Duk kira nak bagi harta pusaka dulu, hutang tu kemudian. Ada orang jawab macam tu. Tak apa, hutang kemudian lah, kita bagi pusaka dulu. Hutang tu tengoklah, bincanglah. Tak boleh. Kan? Hutang dulu tuan-tuan. Sebab tu bab hutang ni Allah sebut dalam Al-Quran, ayat faraid, surah An-Nisa ayat 11 disebut min ba'di wasiyatin yusi biha audain. Walaupun dalam ayat Quran sebut wasiat dulu, tetapi amalan Nabi SAW ialah hutang dulu. Disebut. Dalam ayat 12 disebut 3 kali. Min ba'di wasiyatin yusina biha audain. Dain. Okey, kemudian min ba'di wasiyatin tusuna biha audain. Sebut lagi. Kemudian min ba'di wasiyatin yusa biha audainin ghaira mudhaf. Allah sebut sampai 4 kali tuan-tuan. Bab hutang dan juga bab wasiat. Wasiat kita kupas nanti. Jadi nak cerita di sini bahawa sangat-sangat penting pengurusan hutang. Bahkan kita baca hadis, nafsul mu'min mu'allaqatum bidainihi hatta yuqda anhu. Jiwa seseorang mukmin ni tergantung dengan hutang sehingga hutang dia selesai. Jadi masa hidup kita usahakan bayar hutang. Bila mati tuan-tuan, waris tengok pada harta kita. Waris tengok pada harta kita, oh ada harta si mati, ambil harta tu bayar hutang. Bayar hutang. Itu yang saya kait dengan takafur tadi. Kalau dah hibah, hibah tu jadi milik penerima hibah. Macam mana kewajipan nak bayar hutang? Sebab tu sebenarnya hibah bukanlah satu keperluan sepenuhnya ataupun keperluan bagi semua orang. Kadang-kadang saya nampak keperluan kepada wasi itu juga ada. Ataupun dua-dua buat. Lantik wasi pun ada, hibah pun berlaku di situ. Melihat kepada keperluan. Jadi tuan-tuan di sini, pentingnya kita memahami isu hutang yang saya sebut bersih tadi itu. Sebab dia akan berkait. Jadi apa persediaan kita? Saya terlibat dengan beberapa kes pusaka. Satu kes ni tuan-tuan, isu zakat. Kontraktor meninggal, dia meninggalkan harta yang banyak jugalah. Kan? Kemudian bila bincang dengan isteri dengan anak-anak, so saya tanya pasal hutang, bila saya tengok dalam penyata bank, sebab bila saya konsult waris, saya akan minta semua. Penyata bank yang ada, buku bank, nak tahu jumlah harta, kita akan tanyalah. So waris dia tak boleh sembunyi. Kan? Kalau waris yang nak jemput saya, jangan sembunyi. Kalau awak sembunyi maklumat, saya tak nak layan lepas tu. Kalau tahu sembunyi maklumat, itu style saya. Sebab kita nak benda ni telus. Kita tak nak penyembunyian harta kepada waris-waris lain. Kadang-kadang ada waris, dia jemput saya, dia nak suruh kita sokong dia. Tak boleh lah macam tu. Kita sebagai orang tengah, kita kena berpihak kepada semua pihak. Jadi, saya minta penyata, minta akaun bank. Kelihatan dalam akaun bank tu, duitnya ratusan ribu. Saya terus tanya, arwah bayar zakat ke tidak? Jawapan, isteri tak boleh bagi jawapan. Sebab isteri tak tahu. So, maksudnya, pembayaran zakat itu mungkin dibuat tapi tak tahu. Saya cuba semak dan sebagainya. Dekat pejabat zakat, dia ada kod-kod dia kan. Pun tak ada keluar. Tak boleh ditrace keluar dalam tu. Jadi, isteri bincang dengan anak-anak waris. Ginilah Ustaz tolong kira lah berapa zakat yang kena bayar, kami setuju untuk kami bayar. Sebab kami bimbang kalau dia bayar tak apa, kalau dia tak bayar kesian ke dia. So bagusnya isteri dengan anak-anak. Kan? Makna sayang. Kita faham tuan-tuan. Kan soal hutang ni. Sebab tu pentingnya pengurusan kita. Kan? Kita ada hutang, kalau kita ada risik bayar, so ada bukti dan sebagainya. So benda tu lengkap supaya dia tidak menjadi masalah kepada waris-waris kita. Ini bagi orang-orang yang ada harta lah. Itu pentingnya di situ. Jadi hutang settlekan. Lepas tu kalau tengok dalam carta kita ni urus jenazah. Ataupun kalau dalam praktikalnya tak apalah berlaku urus jenazah, lepas urus jenazah hutang tu segerakan. Cuma hutang ni dia adalah hutang yang berjadual. Kan? Bayar secara ansur. Ada macam Felda kan. Dia bayar ansur, dia potong daripada hasil. Okeylah. Itu diterima pakai dalam proses itu, kita terimalah. Ada hutang tu perlu bayar segera. Okay? Contoh kalau meninggal, ada rumah, pinjaman rumah dan sebagainya, ada MRTT, MLTT. So Alhamdulillah, kan loan kita tu di cover. Tapi bila cover loan, kenderaan ataupun rumah tadi tetap jadi pusaka. Jatuh kepada hak waris juga. Dia tak boleh kata, oh hutang rumah dah habis. Isi kata, hak aku lah rumah ni. Tak boleh. Kan? Geran tu masih tertakluk kepada gadaian. Kena settle juga step dia tu. Ada proses-proses dia. Jadi tuan-tuan, tu yang pertama, mazhab Syafi'i letak hutang. Okey, yang kedua menguruskan jenazah. Okey, masuk urus jenazah di sini, maksudnya apa? Kita boleh ambil daripada harta pusaka si mati untuk kos urus jenazah. Berapa kos dia? Ulama kata jangan terlalu kedekut, jangan terlalu membazir. Tengah-tengah lah kos dia. Contoh hari ni kalau kata di kampung-kampung berapa kos? 500, 700 ke 1000 ke?
boleh ambil duit pusaka. Cuma biasa kalau kadang-kadang Korea, masjid Korea dia dah ada khairat. Kan? Dia akan uruskan menggunakan duit khairat. Jadi tak terlibatlah duit pusaka. Tapi kalau tak ada duit khairat, maka waris boleh ambil duit pusaka untuk urus jenazah tetapi yang wajib sahaja, iaitu mandi, kafan, kebumi dan kos pengangkutan sehingga selesai. Di sini tuan-tuan berhati-hatilah dengan kepuk, batu nisan, ya, tahlil, kenduri arwah. Tahlil itu tak apalah tahlil, tapi bersama tahlil itu ada kenduri. So kenduri arwah tu guna harta pusaka mana? Guna harta mana? Kalau guna duit bukan pusaka, tadi duit khairat banyak, duit sumbangan banyak, duit pampasan pun ada, tak ada masalah. Duit daripada anak-anak waris-waris bagi pun okey. Tapi kalau ambil daripada pusaka, tu berhati-hatilah. Kan? Yang ni dibincang oleh para ulama, terambil hak orang lain hukumnya haram. Jadi tuan-tuan, kalau kita bicara isu kenduri arwah ni, dia bukan melibatkan waris je, dia melibatkan siapa kenduri arwah ni? Kalau tersilap ambil. Sembelih ayam, ayam pusaka. Sembelih kambing, kambing pusaka. Kalau tak clear dengan waris, siapa yang terlibat pula? Kan? Kita kenduri arwah, buat tahlil bagi yang buat, dia bukan panggil setakat ahli keluarga je kan. Dia panggil Pak Imam, panggil orang masjid, tu Siak, Bilal, ustaz-ustaz kebetulan mari kuliah tu, jemput sama. Dia orang tak tahu tu lain cerita lah. Tetapi pada saya, tarbiyah kepada masyarakat ni kena jelaskan. Kena bagi tahu. Supaya dia tidak berlaku isu, kita bagi harta pusaka, hak-hak waris-waris tak dipersetujui lagi, bagi pulak makan kepada orang kampung. Bagi kepada ustaz yang datang. Bagi pada Pak Imam yang datang. Ini isu dia. Okay? Itu tarbiyah pendidikan. Benda-benda yang mungkin kita nampak kecil sebenarnya. Tapi dari segi hukum, dia satu kesalahan yang besar. Baik. Okey, seterusnya itu bercerita soal urus jenazah. Okey, sekejap. Kalau tak sentuh dia hilang. Okey, kita sebut soal hutang tadi. So yang kedua dia kembali pula lah kepada hutang-hutang yang lain tu. Tak apalah, settlekan. Hutang dengan Allah, hutang dengan manusia. So maksudnya saya nampak dari segi praktikal sebenarnya memang kita fokus urus jenazah dulu. Selepas urus jenazah, kita kembalikan kepada menyelesaikan hutang-hutang si mati. Ini sangat-sangat penting. Baik, yang seterusnya tuan-tuan, kalau tengok nombor 4 tu, ni pun satu isu besar. Nombor 4 ni, kalau tengok flow ni sebenarnya, dalam kitab-kitab faraid dia tak masuk nombor 4 ni. Dia akan terus ke nombor 5 iaitu wasiat. Tetapi dalam konteks amali perundangan Islam dan ada dalam undang-undang keluarga Islam di Malaysia, dia ada satu lagi item iaitu harta sepencarian. Yang ni banyak dia punya perbincangan dia. Kan? Isteri cukup-cukup dia suka bertanya tentang sepencarian. So saya bagi gambaran asas, sepencarian apa dia? Sepencarian ni tuan-tuan, apabila seorang suami, isteri berkahwin ataupun lelaki, perempuan berkahwin, selalunya mereka ni ada sumbangan dalam memiliki harta. Sebab tu disebut harta sepencarian ni, harta yang diusahakan dalam tempoh kahwin. Bila berkahwin, berapa lama kahwin pun tak ada hal. Kan suami kita katalah suami beli tanah. Kita tengok proses, suami beli tanah. Cadang suami nak buat rumah ni, masa tu menyewa dulu. Beli tanah. Jadi beli tanah buat loan katakan. Jadi nak buat loan tu kena bayar muka, down payment. Jadi suami ni adalah duit sikit. Isteri pula kebetulan dia ada duit. Duit pusaka daripada mak ayah dia contohnya. Abang saya ada duit bang dalam RM15,000, down payment RM20,000. Kan? Jadi suami keluar duit RM5,000, isteri keluar RM15,000. Bayar muka. Beli tanah. Bulan-bulan suami bayar. Cuma dah isteri pula bekerja. Kadang-kadang suami kata, bulan ni berat, isteri pun duk tengok suami termenung. Tak apa bang, bulan ni saya tolong bayar. Isteri pun bayar. Kan? Jadi dia berlaku gila-gila. Suami bayar, isteri bayar. Suami bayar, isteri bayar. Jadinya tanah nama suami. Nampak tak? Di situ ada sumbangan isteri. Lepas tu buat rumah pula. Pun macam tu juga ada sumbangan. Sebab benda tu kasih sayang kan. Isteri pun tak ada sebut pula, bang ni duit saya bagi ni hutang. Tak ada. Isteri kata tak apa, ambil lah. Kita duduk bersama kan. Jadinya berlaku dengan baik masa hidup dan sebagainya. Kan? Sehinggalah ditakdirkan Allah isteri ni, suami meninggal. Sebab tanah nama suami, rumah suami buat, cuma isteri menyumbang. Kan? Begitulah hati-hati yang lain. Jadi suami meninggal. Bila suami meninggal, kita ceritalah, kita bagi contohlah. Situasi dia tak ada anak. Contoh-contoh. Sebab ini real case yang saya berdepan berapa case. Tak ada anak. Bila tak ada anak, isteri dapat faraid 1/4. Kata kalau rumah tadi 400,000 nilai. Contoh. Rumah dengan tanah 400,000. So bahagian isteri 100,000 nilai 1/4.
Baki lagi 3/4 tu akan pergi kepada waris-waris yang lain, iaitu yang paling dekat bila tak ada anak, ada ayah mak lah. Kalau tak ada ayah mak, adik-beradik. Kita ambil contoh ada adik-beradik. So suami ada adik-beradik, lelaki dan perempuan. So baki 3/4 tu akan pergi ke adik-beradik. Tu hukum dia. Jadi dalam situasi ni, kalau boleh bawa bincang kan, cerita tentang faraid, hak-hak waris, katakanlah adik-beradik dengan kasih sayang yang ada, tak apa, kami tak nak bahagian kami tahu abang kami pun bukan orang senang, atau contohnya kami dengan abang pun baik, hubungan sangat-sangat baik, sayang abang dan sebagainya, kan, kehilangan abang ni kami sangat terasa, so kami berkorban, bahagian kami tak nak, kami bagi pada kakak ipar. Ada tak adik-beradik boleh buat macam tu? Ada tuan-tuan. Bukan tak ada. Jangan kita duk provokasi sangat-sangat. Mati suami kau, nanti adik-beradik tu mari tamaknya tuntut gini. Jangan terlalu sangat. Kan? Berpada-padalah kita nak promote ni sebenarnya. Kan? Boleh, bukan tak boleh. Kita menceritakan realiti. Tapi pengalaman saya menguruskan ratusan kes, Allahu Rabbi. Kes betul tuan-tuan. Seorang suami dapat sebuah rumah banglo. Bila isteri meninggal, kasih sayang suami ni jaga isteri yang sedang sakit, kan, dinilai oleh adik-beradik arwah ni, isteri meninggal, dinilai sehingga adik-beradik lepaskan rumah tu 100% kepada suami. Adik-beradik isteri. Suami pula sekarang siap kahwin lain. Tak ada adik-beradik, tak ada claim apa-apa pun tuan-tuan. Kan? Tu nak cerita. Berlaku dalam masyarakat kita. Bukan tak ada. Jadi kita tolonglah ambil juga benda-benda yang baik ni share. Kan? Jangan kita dah ambil hal negatif banyak, kongsi. Betul kan? Tapi kita nak supaya masyarakat terdidik dengan ilmu yang baik. Jadi contoh, bila kata bincang-bincang adik-beradik kata, kami nak faraid kami ni. Contoh macam tu. Kami nak hak faraid kami ni. Kami tak nak lepas lah, minta maaf lah kakak, kami nak bahagian kami. Jadi kakak buatlah macam mana pun, jadi isteri mungkin dia akan rasa down. Allahu Rabbi, dia kata 1/4, sedangkan rumah ni dia pun keluar duit dia dan sebagainya, tapi nama-nama suami. So apa dia nak buat? Jika tidak ada runding cara, waris-waris pun tak boleh nak bertolak ansur contohnya, sebab memang soal hak. Jadi isteri ada peluang untuk tuntut harta sepencarian di Mahkamah Tinggi Syariah. Itu tempat dia. Kan? Pergi cari lawyer syar'i ataupun nak tuntut sendiri ke sebagainya, tak kisahlah prosesnya, selalu orang pakai lawyer lah. Ada orang tuntut sendiri pun ada, tapi tengok pada situasi lah kan. Okey, jadi tuntut di Mahkamah Tinggi Syariah. Di sana pula hakim dia akan tengok pula apa bukti-bukti sumbangan isteri. Jadi sakit pula lah di sini. Bila hakim minta mana bukti sumbangan, dulu kata down payment ada keluar 15,000, ada bukti tak receipt ke apa? Tak ada simpan. Lepas tu dah beli tanah bulan-bulan bayar tu, ada bukti transaksi tak? Tak ada. Ada, buang. Kan tu buat rumah tu, tambah-tambah renovate apa semua keluar duit tu, ada ke bukti? Tak ada. Semua nama atas nama suami receipt-receipt. So tuan-tuan, nak cerita. Sepencarian, bila tuntutan dibuat di Mahkamah Syariah, Mahkamah akan minta bukti-bukti sumbangan kita. Sebab tu, ada ke orang simpan bukti? Tak ada. Kan? Semua berlaku kerana kasih sayang. Jadi kita nak ambil ilmu daripada sini. Bukan salah untuk kita mengurus dengan cara terbaik. Isteri nak keluarkan duit, suami nak renovate rumah. Tak apa bang, saya ada duit 30,000, abang ambil lah duit ni. Tapi ingat bang, abang beli siming, beli pasir, beli batu, beli apa nanti, receipt jangan lupa letak nama saya. Receipt tu saya nak simpan. Bersedia takut apa-apa berlaku. Contoh. Ya, ataupun ada saksi yang boleh mengesahkan. Ini sebab saya berdepan dengan khidmat bantu berapa kes melibatkan sepencarian, isteri tak boleh tuntut jumlah yang lebih besar. Contoh orang kata sepencarian boleh separuh, tak dapat separuh sebab apa? Sebab dia tidak ada bukti-bukti yang kuat untuk dia kemukakan kepada mahkamah. Jadi kena faham tuan-tuan, sepencarian ni dia bukan hukum yang asal dalam faraid. Orang kita dah salah faham. Kalau kita rujuk pada Al-Quran, rujuk pada hadis, tak ada dalil sepencarian. Kitab-kitab fiqh tak ada bincang. Habis daripada mana? Dia dibincang dalam konteks undang-undang kekeluargaan Islam di Malaysia, di negara kita, dan dia diambil daripada kaedah al-adatu muhakkamah. Adat boleh jadi hukum daripada situ. Sebab tu dia subjektif. Dia tak semestinya bila suami mati, dia kata, mak ada sepencarian 1/2. Tak betul. Kan? Isteri mati, suami kata, saya ada sepencarian 1/2. Tak betul. Semua tu diputuskan oleh mahkamah. Kecuali kalau waris-waris sanggup bertakharus. Ni tuan-tuan. Sebab tu pentingnya hubungan silaturrahim itu kita jaga hari ini. Kan didik, tarbiyah, anak-anak, waris-waris, adik-beradik, hubungan cantik. Kan menantu dengan ayah mak, pastikan cantik.
menantu dengan ayah mertua, mak mertua, hubungan kena jaga. Kan? Mentang-mentang suami dah hibah kepada kita rumah dia, kita pun action. Kan? Tak payah jaga hubungan lah, aku rumah ni, suami aku mati, hak aku dah. Belum tentu tuan-tuan. Sebab selagi mana belum disahkan oleh mahkamah, benda tu belum lagi kita boleh mendabik dada mengatakan ia adalah hak kita. Kena tengok bidang kuasa. Baik, itu sepencarian. Nanti kita bincang saya habiskan slide ni dulu. Yang seterusnya, wasiat. Yang ni ada dalam kitab-kitab fiqh. Yang ni disebut dalam Al-Quran. Wasiat 1/3 kepada bukan waris. Okey, kita bincang yang ni. Tuan-tuan, wasiat ni ada dalam buku saya akan detailkan. Cuma sini bukan detail, kita akan sampai nanti. Cuma saya gambarkan dulu. Wasiat yang sah, yang duduk dalam ranking ni, dalam carta ni, dalam flow ni adalah wasiat kadar maksima 1/3 kepada bukan waris. Kita mengaji dalam faraid, orang yang tak terima pusaka mengikut hukum faraid, dia bukan waris. Contoh siapa? Anak angkat, anak tiri, anak susuan, anak luar nikah bagi suami, bagi ayah tadi, cucu daripada anak perempuan, anak saudara perempuan, mak saudara, itu orang-orang yang bukan waris. Jadi mungkin kita ni sayang, kita ada anak angkat. Kita ambil anak angkat. Allah tak bagi kita rezeki anak. Kita tak ada anak kandung, kita ada anak angkat. Kan? Kita ada suami ataupun isteri. Jadi masa hidup kita fikir, kita belajar faraid, kalau aku mati, anak angkat ni tak dapat pusaka ni. Kalau dia dapat, kalau dia ambil nanti, dia pula makan haram tu. Kita nak selamatkan orang-orang yang kita sayang ni. So apa tindakan kita? Salah satu kaedahnya ialah wasiat. Cuma wasiat kepada bukan waris ni, atas nama wasiat, dia sekadar sah pada kadar 1/3. Kalau kita ada duit 300,000, wasiat 100,000. Kalau kita ada aset semua harta-harta kita, wasiat setakat 1/3. Kalau kita wasiat lebih, katakanlah seorang ayah angkat, dia wasiat 1/2 kepada anak angkat dia. Ataupun semua harta kepada anak angkat, maka dia sah setakat 1/3, yang baki lagi tu kena rujuk kepada waris lain. Setuju ke tidak? Jadi kalau waris lain takharus, beres. Anak angkat boleh terima semua sekali. Tu penting takharus tu, kaitannya. Jadi kalau waris lain setuju takharus, beres. Tapi kalau waris lain kata, kami semua terima setakat 1/3 je. Sebab itu wasiat yang sah. So anak angkat tadi boleh terima 1/3 saja. Okey, jadi itu wasiat. Jadi tuan-tuan, wasiat yang satu lagi yang banyak juga berlaku ialah orang duk wasiat kepada waris. Wasiat ke anak, suami wasiat ke isteri, isteri wasiat ke suami, wasiat ke ayah mak. Dia wasiat macam tu kan. Maka wasiat kepada waris ini, dia tidak sah selagi mana tidak dipersetujui oleh waris-waris lain. Jadi orang yang terima wasiat, waris yang terima wasiat tadi, dia kena tanya waris lain, minta izin. Kan? Waris lain kata, beres, kami semua setuju. Takharuh juga di situ. Tu betul kan. Bayangkan konsep takharuh ni dia luas. Takharuh berlaku, dia orang setuju, sejalan, tak ada masalah. Jadi semua benda ni datang daripada kefahaman, datang daripada kasih sayang, datang daripada pengorbanan. Kan? Boleh berlaku, tetapi biarlah dengan ilmu yang betul. Itu kupasan tentang wasiat. Dan wasiat ni bidang kuasa dia pun di bawah Mahkamah Tinggi Syariah. Jika ada bantahan, maka bawa ke Mahkamah Tinggi. Kalau dibuat dengan cara yang betul lah. Okay, ada orang dia wasiatkan nak angkat 1/2. Kan? Bila bawa ke pengurusan, dia sah setakat 1/3. Kan? Jadi yang baki tu kena minta persetujuan daripada waris. Itu cerita wasiat. Kemudian setelah selesai wasiat, kita dah nampak tadi kan urus jenazah, hutang, sepencarian dah beres dah, wasiat dah beres. Tengok baki harta. Oh ada lagi baki harta ni. Wasiat dah selesai, hutang dah selesai, sepencarian pun dah beres. Baki ada sikit lagi dalam 100,000. Kembalilah kepada waris-waris yang berhak mengikut hukum faraid. Isteri 1/8. Isteri dah dapat dah sepencarian tadi. Mahkamah dah sah dah, dia dapat separuh. Kan? Baki lagi tu, dia dapat lagi 1/8 hak dia. Kan? Ataupun 1/4 kalau tak ada anak. Kan? Ayah mak 1/6 masing-masing. Kemudian baki untuk anak-anak lelaki perempuan dan mana-mana waris lah. Itu yang kita akan kupas nanti. Jadi tuan-tuan nampak di sini, kalau kita tengok pada flow ni sebenarnya, kan inilah dia punya catat alih proses tu berlaku. Jadi kalau kita tengok di sini, saya nak tunjuk tuan-tuan Saya nak tunjuk tapi saya bukan nak lokis, saya nak tulis sikit supaya tuan-tuan nampak bidang kuasa. Okey, bidang kuasa yang berbeza. Okey, kita ada bentuk tadi, kita ada apa tadi? Kalau kita tengok, kita ada harta sepencarian. Kita ada dua bidang kuasa di negara kita, tuan-tuan. Kita ada satu mahkamah syariah. Okey, dua mahkamah sivil.
Ni, perundangan dalam negara kita. Ini di Semenanjung Malaysia. Saya cerita di Semenanjung. Di Sabah, dia duduk bawah mahkamah syariah. Civil tak ada dalam bab pusaka. Jadi saya cerita dalam konteks Semenanjung. Sarawak dia lain pula. Sarawak saya pun tak study sangat. Saya difahamkan Sarawak dia ada mahkamah anak negeri. Kan? Dia ada kuasa lain pula di situ. Tapi bagi orang Islam dia tak lari daripada faraid lah. Dan satu lagi, harta kalau walaupun kita satu negara, tapi urusan di Sarawak dan di Sabah dia kena asingkan dengan Semenanjung. Dia tak boleh jalan sekali. Kalau kita di Semenanjung, katakanlah kita ni duduk di Kedah ataupun di Perlis. Harta kita di negeri lain pun ada, Johor, Kelantan, Melaka, Negeri Sembilan, Terengganu contohnya. Kita boleh submit permohonan di tempat kita duduk. Kan? Tak ada masalah. Sebab kita dalam Semenanjung dia masih di bawah satu bumbung. Tapi kalau kita ada harta tanah di Sarawak pun ada, di Terengganu pun ada, negeri lain pun ada, yang Sarawak tu kena asingkan pengurusan. Kan? Sebab dia bidang kuasa berbeza. Sabah pun macam tu juga. Jadi sekarang tuan-tuan, saya tunjuk apa yang kita bincang tadi. Hibah duduk di sini. Hibah tak masuk tadi sebab hibah ni dia berlaku masa hidup. Yang catar tadi tu selepas mati. So hibah kalau bawa ke mahkamah pun settle awal. Kemudian harta sepencarian. Bawah mahkamah. Kemudian wasiat. Dia berlaku di bawah mahkamah. 1/3 tadi. Ataupun lebih lah kepada bukan waris. Dia duduk bawah bidang kuasa mahkamah syariah. Kemudian yang civil ni baki harta tu. Baki harta kepada waris. Ni yang kata faraid kepada waris tu, ni dia duduk bawah civil. Jadi maksudnya flow dia apabila berlaku kematian, sebagai contoh saya tunjuk bila berlaku kematian kepada waris, selalunya saya bawa konsep macam ni. Okey, bila saya dipanggil untuk bincang, saya akan bincang dengan waris, tunjuk faraid, kenali waris, hak-hak waris, kemudian harta dan sebagainya, kita bawa bincang. Okey, ada tak isu-isu wasiat daripada arwah? Ada tak hibah? Ada tak isu sepencarian? Isteri nak tuntut sepencarian ke? Isteri kata tak nak tuntut lah sebab anak-anak semua bertakharuh kepada makcik, tuntut buat apa? Betul lah kan? Tiba-tiba katakanlah isteri, anak-anak kata ataupun waris lain kata setakat 1/8. Isteri kata nak tuntut sepencarian. Jadi sebelum kita submit ke pejabat pusaka ni, baki harta ni dia duduk bawah ARB, bawah pejabat pusaka kecil. Ni kedudukannya. Dan juga mahkamah sendirilah. Mahkamah Tinggi Sivil. Sebelum kita submit ke sini, kalau ada urusan-urusan berkaitan dengan hibah, sepencarian, wasiat, settle dulu di mahkamah syariah. Selesaikan dulu. Ikut flow tadi. Sebab bidang kuasa dia, kita selesaikan dulu. Dah selesai yang ni, tiga-tiga ni, contohnya selesai, barulah kita bawa untuk sahkan di sini balik. Jadi segala perintah yang kita dapat di sini ni, kita bawa pindah ke sini. Sahkan di pejabat pusaka dan baki harta yang ada tu, kan kembalikan kepada waris-waris yang berhak. Dah selesai yang hibah, sepencarian, wasiat ni, ada baki lagi kan. Baru settle di peringkat civil. Tu kita punya sistem perundangan kita setakat ni tuan-tuan di Semenanjung. Di Sabah, dia beza. Sebab apa beza? Di Sabah, yang ni tak ada. Semua duduk di sini. Ni pun tak ada ni. Pejabat pusaka tak ada. Yang ni. Yang ni semua ke sini. Silap lokis. Okay. Yang ni tak ada tuan-tuan. Yang ARB, Mahkamah Sivil tak ada. Baki harta ni dia duduk ke sini. Jadi kita boleh settle di bawah satu bumbung. Nampak tak? Itu berlaku di Sabah. Jadi kita ada beza dari sudut perundangan lah. Cuma saya tak pasti di Sarawak. Saya tak mampu jawab dengan betul. Tapi saya difahamkan di Sarawak, dia masih duduk di bawah mahkamah anak negeri. Macam di Sabah dululah. Dan di Sarawak ni pun banyak juga sebab dia kawasan-kawasan dia terlalu banyak. Negeri yang luas kan. Tu gambaran di Sarawak lah dari sudut prosesnya. Allah Rabbi tuan-tuan. Tu dia punya cerita dia. Baik. Okay, kita kembali kepada slide kita. Okay, ni dia punya situasi dia. Hak atas harta peninggalan, dia punya flow dia. Jadi bila pergi ke nombor 16 kali tu, barulah kita akan tengok kadar-kadar waris, kan waris dapat berapa, hak faraid masing-masing kadar berapa, kita akan tengok selepas daripada ni. So kita pergi pada persoalan dulu kalau ada. InsyaAllah. Silakan kita bincang soalan dulu ya. Okay, ada soalan dia hantar ke saya tak? Sekejap Okey, ada satu soalan di sini.
saya ada 2 orang anak daripada perkahwinan pertama. Okey, ni isteri yang tanya ni. Soalan daripada isteri 2 orang anak daripada perkahwinan pertama. Suami ada 3 orang anak daripada perkahwinan pertama. Oh, jadi ni kira duda ada anak, kahwin dengan janda ada anak. Okey. Jadi duda 3 anak, kahwin dengan janda 2 anak. Okey, kahwin dan tak dapat anak. Jika suami meninggal, adakah anak-anak saya ada hak dan sebaliknya? Kedua ibu bapa saya dan suami masih hidup. Okey. Jadi saya senang suka untuk menjawab persoalan ni. Saya akan tunjuk dalam bentuk carta, tuan-tuan. Kejap. Kejap ya. Oh, saya dah terkeluar dah rupanya. Tak sedar. Okay, saya masuk balik. Okey, saya suka nak tunjuk dalam bentuk carta dia supaya kita nampak gambaran dia macam mana. Okey, yang lain nanti kalau ada soalan standby ya. Okey. Okey tuan-tuan dia cerita dia, okey, carta dia bentuk dia macam ni lah. Okey, suami isteri ni, ni suami, ni isteri. Okey. So maksudnya suami ni dia pernah kahwin dululah. Kita tengok pangkah di situ, isteri pun pernah kahwin. So maksudnya disebut tadi suami ada 3 anak. 3 anak. Isteri pula dia ada perkahwinan dulu dia ada 2 anak. Macam itulah. Ya, cuma dia tak sebut anak tu lelaki ke perempuan tak. Dia tak sebut di situ. Okey, dia sebut dia ada 2 anak. Kita katalah ada lelaki perempuan So isteri dia ada 2 anak, seorang lelaki, seorang perempuan. Kemudian suami pun kata ada 3 anak, kita katalah seorang lelaki, 2 perempuan. Contohlah sebagai contoh. Nak menjelaskan carta. So masing-masing ada ayah mak lagi. Suami ni pun ada ayah mak, yang ni pun ada ayah mak. Ni pun ada ayah dan ada mak di atas Okey. Sekarang dia orang kahwin 2 ni tak dapat anak. Daripada suami isteri ni tak dapat anak. Jadi di sini, okey, kita tengok. Kalau kematian berlaku kepada suami, satu persatu. Kalau kematian berlaku kepada suami, satu peringkat, so siapa yang akan dapat harta suami di sini? Oleh kerana suami ni dia ada anak. Ni anak dia lah ni. Ni anak suami. Yang ni bukan. Yang ni anak tiri. Yang anak isteri tu anak tiri. Jadi, isteri dapat 1/8. Isteri tu dapat 1/8 daripada harta suami. Oleh kerana suami ada anak, ayah suami dapat 1/6, maknya suami 1/6 dan baki untuk anak-anak nisbah 2, 1, 1. Okey, maksudnya kalau kita contoh buat dalam bentuk duit, saya tunjuk supaya tuan-tuan lebih clear di sini. So mungkin kita bincang lebih detail. Sebab nanti kita akan masuk begini juga nanti. Untuk slot kita ni, saya kira mungkin kita masukkan teruslah. Sebab selepas pada ni pun kita akan masuk kepada mengenali waris. Jadi kita masukkan terus sebagai pengenalan. Contoh, kita bagi contoh lah. Duit yang ada katakanlah 3,000. Ni sebagai contoh mudah lah. Duit cash. Duit dalam dompet arwah kebetulan. Ada 3,000. Okay. Jadi kita isteri ni, isteri dapat 375 daripada 3,000. Itu saja bahagian isteri. Okay. Kemudian ayah suami dapat 500. Mak dia pun dapat 500. Okay. Yang ni tak ada hak. Yang ni anak tiri. Dia bukan waris. Dia tak ada kena-mengena. Dia anak tiri. Jadi kalau kata suami kita tu, dia mungkin harta dia pun mungkin banyak. Dia sayang juga anak tiri dia. Anak-anak pun hubungan pun baik. Sama-sama anak dia pun cantik urusan. Dalam waris tu semua bagus-bagus belaka. Suami kata dia nak wasiat ke, dia nak hibah ke, dan orang lain pun tak ada bantahan, setuju. Tu cantik lah. Itu kata disiplin akhlak kita dalam menghibahkan harta. Tapi buatlah dengan langkah yang terbaik. Bimbang nanti jadi isu berbangkit pula jadi susah. Jadi kalau kita tengok di sini, yang dah diberi kepada ayah mak 1,000. Campur bahagian isteri 375. So baki lagi daripada 3,000 tadi ada 1,625. 1,625 ni lah turun ke sini. Dibahagi dengan 4 ada 3 anak. Seorang lelaki dia terima 2 bahagian. Dia terima 2. Seorang anak perempuan terima 1-1. Ni hukum dia. Merujuk kepada surah An-Nisa ayat 11. Soal kita akan baca nanti.
Jadi 1625 bahagi 4. Bila bahagi 4, yang perempuan dapat RM406.25. RM406.25 kan? Yang lelaki pula dapat RM812.50. Ini hukum. Ini kita kena bentang dulu. So yang anak ni memang tak dapatlah, dia anak tiri, anak kepada isteri tu. Kemudian terpulanglah dia orang nak bincang, nak sama rata, kan? Nak bagi macam mana pun tak ada masalah. Anak-anak kata kami tak nak mak, kami nak bagi ke mak semua 1625. Tak ada masalah. Kan? Yang paling penting takharus tu kena faham. Kan? Contoh dalam kalangan anak-anak ni yang lelaki kata mak, saya mak tanggungan banyak mak. Yang adik-adik perempuan ni dia orang nak bagi pada mak, tapi saya nak bagi mak, saya nak bagi separuh je mak. Boleh ke? Kan? Hak dia lah. Dia pun bagi separuh pada mak. Ataupun dia tak nak bagi semua sebab dia ada hutang dan sebagainya, tanggungan. Itu keputusan dia. Bergantung kepada keputusan setiap waris. Jadi menjawab persoalan tadi, tak adalah bahagian anak sini. Cuma saya jawab dah agak detail kan. Tak ada. Sama juga kalau isteri meninggal. Kalau isteri meninggal, sebaliknya suami akan dapat bahagian, ayah mak isteri dapat bahagian, anak-anak isteri dapat bahagian, anak-anak suami sebelah sini tak ada bahagian. Itu dia punya gambaran. Okey. Itu kalau kes tu diselesai dengan baik, dengan sempurna. Saya nak cerita ni. Maksudnya, proses urusan tu segera dibuat, dia tak tangguh-tangguh dan sebagainya. Gambaran yang berlaku, contohnya, dia lambat selesaikan. Ni yang kita bimbang. Contohnya lah, suami dah meninggal dah. Tetapi waris yang ada ni dia buat galik, tak selesai pusaka. Orang kata selesaikanlah, biar dulu. Isteri yang ada 1/8 ni pula mati. Kan? Meninggal pula isteri yang ada 1/8 tu. Jadi 375 ni akan turun ke sini. Nampak tak? Dia jadi berlapis. Jadi yang anak-anak isteri ni dia asalnya dia tak ada hak daripada harta suami. Tetapi oleh kerana lambat-lambat urus, tak ada buat perbincangan dan sebagainya, maka isteri kan dia dah ada bahagian dia 1/8. Kalau kata duit dia 375, kalau aset-aset lain tu, tengok nilai. Jadi semua bahagian isteri 1/8 ni akan turun ke sini pula. Dan akan pergi pula ke ayah dia 1/6, mak dia pula 1/6. Jadi dia dah jadi munasakhat. Dalam faraid dia panggil munasakhat. Ini dia panggil masalah berlapis. Yang ni yang kita nak elak sebenarnya. Kan? Kalau kata mati tu dekat, kita tak boleh kata apalah. Contohnya accident kemalangan kan. Suami mati di tempat kejadian, isteri mati di hospital. Ataupun musim-musim COVID ni contohnya, suami mati dulu, selang seminggu, isteri pula meninggal contohnya. Itu mungkin kita tak boleh nak elak lah berlaku. Tapi kadang-kadang dia berlaku dalam tempoh yang jauh. Suami dah meninggal tahun 2015. Kan? Isteri meninggal 2020. Kan 5 tahun ni. 5 tahun ni maknanya boleh selesai dah. Tapi oleh kerana tangguh, meninggal isteri, maka adalah hak ayah isteri, mak isteri, anak-anak isteri daripada bahagian isteri ini. Itu kedudukannya. Okey, itu penjelasan. Okey, ada soalan lain? Silakan. Kita bincang soalan lah kot. Kita masuk pelan-pelan kepada waris pun boleh. Sila. Okey, kalau tak ada kita sambung terus. Tak ada nak bertanya. Soalan dalam WhatsApp. Oh, WhatsApp direct ke saya Sekejap supaya saya tengok WhatsApp daripada WhatsApp. Okey. Saya tak perasan daripada orang lain. Kejap Allahu Akbar. Daripada Okey, Farisha. Okey, kejap. Okey, soalan daripada Farisha. Okey, saya baca pula nama. Biarlah, tak apalah. Okey, saya nak bertanya satu soalan. Okey, tuan-tuan, dia ada soalan di sini, Tok Wan saya. Tapi kalau tuan-tuan boleh type dalam chatting pun boleh juga. Supaya kurang-kurangnya orang lain pun boleh nampak soalan tu. Okey, sini saya baca je lah. Okey, saya baca je. Okey, panjang soalan ini. Okey.
Tok Wan saya baru meninggal dunia. Dia meninggalkan isteri dan 7 orang anak. Dan satu daripada 7 orang anak telah pun meninggal dulu. Terlebih dulu daripada Tok Wan. Kalau ikutkan dalam faraid waris yang meninggal dulu, tak boleh nak menerima bahagian. Okey, betul? Dan apa yang membebankan saya baru-baru ini, Tok saya, isteri pada Tok Wan lah pula. Okey, isteri si mati, dia bagi tahu saya dia nak serahkan semua bahagian dia dan beri kepada cucu, anak si mati yang tidak mendapat faraid atas dasar ihsan. Tok tak berani nak bagi tahu ke anak-anak sebab anak-anak nak semua bahagian Tok diberi sama rata. Okey. Soalan saya, bagaimana cara Tok saya capaikan hasrat Tok saya? Dan sekarang Tok tak disenangi oleh bapa saudara saya disebabkan saya ketengahkan wasiat Tok. Okey. Faham soalan. Okey, sekarang cerita dia harta siapa? Itu persoalan dia. Persoalan dia sekarang ni, tuan-tuan, harta siapa yang kita sedang bincangkan ni? Ini isu dia. Okey, kejap saya buka skrin kejap. Isu sekarang, okey dah ada. Okey. Isu sekarang, harta siapa yang kita sedang bincang? Sebab dia sebut di sini, kalau saya lokis okey, Tok Wan, sebab soalan daripada cucu. Bayangkanlah, jadi cucu tu nak fahamkan soalan tu kan. Soalan daripada harta Tok Wan. Tok Wan meninggal, dia ada tinggal isteri. Kita senang suami lah, suami meninggal tinggal isteri. Kemudian dia ada 7 orang anak. Okey, daripada Tok Wan ni tak kisahlah anak tu daripada mana, yang penting anak Tok Wan. Dia ada 7 orang. Saya tak dijelaskan ni, anak ni lelaki ke perempuan. Boleh Farisha tolong sambung sikit. 7 orang anak ni berapa lelaki, berapa perempuan, dan seorang yang meninggal tu lelaki ke perempuan? Boleh respon sikit. Ni siasatan kena buat lah sebelum nak jawab soalan. Sebab dia umum sangat kan 7 orang. 7 tu lelaki berapa orang, perempuan berapa orang, dan yang meninggal dulu tu lelaki ke perempuan? Okey, 4 lelaki, 3 perempuan. So Tok Wan ada anak 4 lelaki. 4 lelaki. Allahumma salli ala Muhammad. 3 perempuan. Okey. So yang meninggal dulu tu perempuan. Kita ambil lah mana-manalah tak salah. Yang katalah seorang perempuan ni meninggal. Dan yang perempuan meninggal ni dia adalah anak-anak dia. Betul kan? Dia ada anak-anak dia. Jadi cuculah. Okey, anak-anak di sini. Katalah kita ambil 2 lah contoh, lelaki perempuan. Okey, bagi kita faham dulu isu dia. So sekarang kalau tengok di sini, harta ni harta siapa? Tu poin penting. Kalau harta ni harta Tok Wan yang meninggal ni, so Tok, isteri dia 1/8 je. So di sini, dia tidak ada kuasa untuk menentukan harta tu kepada siapa-siapa. Dia nak wasiat ke, dia nak bagi ke siapa-siapa ke, dia tak berhak. Kecuali atas bahagian dia. Jadi kok mana pun, sebelum harta tu pergi kepada cucu ni, kan, dia kena stop dulu di sini. Belum wujud cerita cucu ni lagi. Sehinggalah harta Tok Wan tu diselesaikan. Harta Tok Wan tu diselesaikan. So Tok tak ada kuasa untuk menentukan harta tu. Dia nak paksa anak dia untuk dia bagi ke orang tu, orang ni tak boleh. Walaupun kita faham, kan, dia mungkin ihsan, kasih sayang kepada anak perempuan yang meninggal dulu ni, soalannya dia nak bagi sebagai gantilah kepada cucu tu. Tapi kena tahu hukum. Hukum ni bagaimana? Okay, bila meninggalnya Tok Wan, Tok dapat 1/8. Kemudian baki 7/8 tu di sini. 2, 2, 2, 2, 1, 1. So ada berapa situ? 8, 10 bahagian. Okay. Maksudnya kalau kita ambil nilai, contoh yang nilai 3,000 tadi. 3,000. Okay. 375 di sini. Okay. 2, 2, 2 berapa? 2625. 2625 ni bahagi 10 di sini. Jadi anak yang meninggal dulu ni memang dia tidak ada hak. Yelah dia mati dulu kan, orang dah mati mana boleh terima harta. Yang hidup je boleh terima. Itu satu. Yang kedua kemudian, cucu ni pun tak berhak ni. Daripada harta Tok Wan, daripada 3,000 tadi, cucu ni tak berhak tuan-tuan. Sebab apa? Sebab dia cucu daripada anak perempuan. Tu dia punya kait dia. Dia cucu daripada anak perempuan ni bukan waris. Jadi sebenarnya Tok Wan tu sebelum dia meninggal, dia dah wasiat lebih awal ke cucu dia tu. Tu sebenarnya.
sebab harta dia. Nampak tak? Tok Wan ni sebelum dia meninggal, dia sepatutnya wasiat dulu. Saya sebut tadi kan. Kalau dia wasiat dulu ke cucu dia, wasiat ke sini, bolehlah 1/3 maksima wasiat. Barulah sah. Cucu tu dapat bila dia mati. Sekarang wasiat tu tak wujud. Jadi tak wujud cerita wasiat. Jadi tak berlakulah. Jadi harta tu dikembalikan kepada waris-waris yang berhak semua sekali, isteri dengan anak-anak yang ada. Jadi sekarang Tok Wan ni dia nak, orang kata dia nak bagi kepada cucu. Tak boleh. Kan? Sebab bukan harta dia, kecuali dah settle dulu, dia terima kadar bahagian dia 1/8, kemudian dia nak bagi kepada cucu dia tu. Tak ada masalah. Itu boleh. Hak dia tu dia nak bagi ke cucu. Lepas settle bahagian Tok Wan tu, Tok nak bagi ke cucu tadi, boleh. Itu harta dia kan, dia nak hibah, dia nak wasiat 1/3 lah. Kalau dia nak hibah pun beres. Okey, itu yang pertama. Yang kedua, kalau dia nak bagi juga, dia kena dapatkan persetujuan daripada anak-anak dia yang lain. Jadi disebut tadi, pak saudara tak setuju. Kan? Kemudian anak-anak pula minta nak bagi sama rata. Tak boleh juga. Kan? Dalam situasi ni, hukum kena tengok juga ni. Lelaki ada 4, perempuan ada 2. Kalau lelaki semua setuju dibagi sama rata, maka sah. Bagilah dengan 6 orang itu sama banyak. Atas 26, 25 ini. Baru boleh berlaku. Itu duduk. Jadi kesimpulannya Tok Wan tak boleh nak mengguna kuasa veto sebab hak dia atas harta Tok Wan pula. Tok tak boleh guna kuasa veto sebab hak dia atas harta Tok Wan hanyalah 1/8 saja. Settle dulu 1/8. Waris-waris kata, okey mak, kami setuju semua, mak terima 1 tanah contohnya. So Tok pun dapat 1 tanah. Lepas dia dapat tanah tu, dia nak bagi ke cucu dia. Tak ada masalah sebab itu hak dia. Wallahu a'lam. Boleh ya, Farisha? Okey. Okey, dari gambaran pertama, ni orang lain pula. Dalam pembahagian itu, kena selesai hak isteri dulu, hak mak ayah dulu ke, lepas tu baki, ya. Okay, nanti saya akan tunjuk konsep kaedah pembahagian. Sebab anak ni, anak lelaki perempuan ni, dia terima baki. Kita panggil asabah bil ghairi tu baki. Jadi kita kena settle dulu waris-waris yang ada bahagian. Macam isteri dia ada 1/8, ayah 1/6, mak 1/6. Kita bagi dulu waris yang dah ditentukan portion bahagian tu. Lepas tu baki tu barulah dia akan turun kepada waris tadi. Dari sudut proses pengiraan. Kan? Jadi contoh kiraan nanti kita akan belajar satu persatu, insyaAllah nanti saya akan tunjuk. Soalan daripada Faris kan. Kalau bagi secara terus, kalau boleh, ataupun dia sebenarnya memang pembahagian tu dibuat secara sekaligus, tapi dari sudut agihan itu. Sebab anak lelaki perempuan dia akan terima baki. Jadi baki daripada selepas isteri dapat atau suami dapat dan juga ayah mak kepada si mati dapat. Balance tu pergi. Macam dalam carta yang saya tunjuk ni kan. Tok Wan meninggal, ada isteri. Jadi selesai isteri dulu 375. Baki tu baru turun ke sini. Baru bahagi dengan anak-anak tu ikut bahagian 2-1 tu. Macam tu. Jadi dia tak boleh nak terus kepada anak dulu. Isteri kemudian tak boleh. Sebab isteri dia dah ada dah bahagian dia, Allah tentu dah 1/8. Jadi cabut dulu 1/8, barulah pergi baki tu untuk anak-anak. Okay, nanti kita akan tengok konsep-konsep pengiraan yang berbagai bentuk lagi lah insyaAllah. Okay, asasnya begitu. Okay, Farisha kata okay jelas. Okay, sekarang. Assalamualaikum Ustaz. Sila. Assalamualaikum. Yang dalam kes atas tadi, macam mana nak terpakainya wajibah wasiah? Pasal ni pun satu isu juga ni. Okey. Kan? Terima Sebab kasih. ada satu isu wasiah-wajibah, satu lagi isu yang ada negeri yang pakai, ada negeri tak pakai, dan also yang boleh dapat juga pada anak, pada mak, pada anak perempuan. Pada anak perempuan lah. Maksudnya cucu tuntut pada anak perempuan si mati. Okey. Itu pun ada isu-isu juga kan? Okey, terima kasih. Okey, berbangkit persoalan tentang wasiat wajibah. Okey ya, saya clearkan dulu. Okey. Okay, berbangkit isu wasiat wajibah. Okey, macam ni lah. Baik ya. Okey, dia situasi yang begini. Okey. Wasiat wajibah ni, dia ada beberapa negeri yang memperuntukkan akta itu. Okey, wasiat wajibah. Wasiat wajibah ni sebenarnya dia tidak dibincang oleh mazhab 4. Dia ada tapi pandangan utama yang orang kata yang familiar dalam isu wasiat wajibah ni ia adalah pandangan mazhab Ahlul Zahir.
Daud Zahiri dan juga Ibnu Hazmin. Tapi diguna pakai dalam perundangan pusaka kita di Malaysia ni ada beberapa negeri yang mempraktikkan, iaitu Selangor, Melaka, Negeri Sembilan, Pahang dan juga Kelantan. 5 negeri. Termasuk Sabah lah, sebab Sabah ni dia agak terbuka sebab bidang kuasa semua diletakkan di bawah Mahkamah Tinggi Syariah. Sebab tu dia terbuka isu-isu syariah ni. Okay, jadi di Semenanjung 5 negeri. Selangor, Melaka, Negeri Sembilan, Pahang dan juga Kelantan yang telah mewartakan wasiat wajibah. Cuma bezanya Selangor dengan Pahang sahaja yang menerima untuk semua cucu boleh tuntut. Sama ada cucu daripada anak perempuan ataupun daripada anak lelaki. Yang Melaka, Negeri Sembilan, Kelantan masih terhad kepada cucu daripada anak lelaki saja yang boleh tuntut. Jadi kalau dalam konteks cerita ni, yang mati ni adalah anak perempuan, mati dulu. Jadi dia orang ni adalah cucu daripada anak perempuan. Yang kata bukan waris ni kan, cucu daripada anak perempuan. Jadi dia bukan waris. Jadi untuk negeri Selangor dan juga Pahang, kan, dalam 2 negeri ini saja, okey, sebelum urusan faraid dibuat, bila berlakunya kematian kepada Tok Wan ni, kan, harta yang ada ni, contohnya anak yang ada ni, cucu yang ada ni, dengan bantuan mana-manalah, pakcik dia, makcik dia ke, dia filekan tuntutan wasiat wajibah di Mahkamah Tinggi Syariah. Dia kena filekan dulu. So filekan, mahkamah terima permohonan, mahkamah sahkan dia dapat berapa. Dan atas mahkamah lah. Kan? Atas mahkamah. Kalau mahkamah kata 1/3, 1/3 lah. Jadi dia dapat dulu atas wasiat wajibah. Bila dia dapat, contohlah kata mahkamah sahkan dia dapat 1,000 lah. Sebagai contoh Jadi tinggal lagi 2,000 lah di sini. 2,000 ni, 1/8 di sini, 250. Baki 1,750 di sini untuk 10 orang, 10 bahagian anak-anak yang ada. Jadi settle di sini. Tapi urusannya Mahkamah Tinggi Syariah dulu. Kalau tidak ada tuntutan sehingga urusan pusaka tu selesai, maka saya nampak tak habislah cerita pasal wasiat wajibah tu. Situ kedudukannya. Wallahu a'lam. Boleh Aizuddin? Boleh. Terima kasih. Okey. Jadi kena tengok peruntukan negeri lah. Dan dari segi nak tuntut ni tak kisahlah. Kalau negeri tu membenarkan, so tuntut. Tapi saya nampak dia agak kurang familiar lah. Saya nak sebut isu-isu wasiat wajibah ni walaupun ada peruntukan, tapi tak banyak kes yang berlaku lah sebenarnya. Agak kurang familiar. Tak banyak. Baik, teruskan. Ada lagi? Okey, ada soalan direct. Okey, soalan seterusnya. Okey, ada soalan daripada, sekejap satu. Soalan melalui WhatsApp ni, saya hibahkan harta kepada anak sahaja, boleh ke? Boleh, dari sudut hibah boleh, tapi dari sudut disiplin lah. Maksudnya anak sahaja tu, sebab dia soalan tak habis sebab kenapa dia hibah kepada anak tu, anak mana, atau mungkin dia hanya ada anak perempuan sahaja, kan? Jadi dia nampak harta tu akan pergi adik-beradik, tapi saya mungkin dah jawab tadilah, dari sudut disiplinnya pastikan dia buat tu dengan cara terbaik, jangan niat nak lari daripada faraid, dan yang terbaiknya bagi tahulah adik-beradik supaya sama-sama benda tu jelas, sebab dia orang pun waris juga. Okey, jadi tak ada masalah, tengok kepada keperluan, hibah kepada anak tu. Assalamualaikum Ustaz. Ya, Assalamualaikum. Itu soalan saya lah, maknanya kalau saya hibahkan pada anak, maknanya suami boleh juga ke atau macam mana? Anak saja. Okay. Itulah kedudukannya. Jadi lepas tu saya sebut tadi, kalau kita ada suami, ada anak, kita hibahkan kepada anak. Jadi saya nampak dari sudut disiplin dan akhlaknya, berbincanglah dengan suami dulu, berbincang dengan suami. Kan, suami pun okey, dia setuju, tak ada masalah lah. InsyaAllah benda tu boleh selesai dengan baik. Dari segi hukum. Maknanya suami saya setuju. Jadi tak apalah saya hibah kepada 4 orang anak tu. Anak saya 3 perempuan, 1 lelaki. Ya. Tak ada masalah. Sebab kita pun, anak kita pun ada lelaki perempuan. Jadi dia tak akan pergi ke waris lain dah. Jadi tinggal lagi bincang dengan suami lah.
Suami pun tak ada masalah, dia setuju. So benda tu berlaku dengan baik. Okey. Dan hibah tu pastikan berlaku adil. Okey, terima kasih Ustaz. Ya, ya. Okey, mak saudara tak ada anak. Dia hibah harta pada anak buah lelaki. Anak saudara dia lah. Anak buah lelaki pula meninggal. Jadi kalau tengok pada hibah yang dia buat tu, benda ni hibah tu berlaku macam mana? Dia buat tu macam mana? Kalau hibah tu memang dia bagi, walaupun secara, contoh kalau dah pindah milik lah, contoh sebagai contoh mudah, dia dah pindah milik kepada anak saudara lelaki tu. So milik anak saudara tu lah. Kalau dah anak saudara lelaki tu meninggal, jadi pusaka dia pula lah di situ. Kan? Tapi kena tengok pula kalau jenis ada orang sekarang ni dia buat hibah bersyarat. Kan? Jadi bila anak lelaki tu meninggal, tengoklah pula ada tak bantahan-bantahan tuntutan daripada waris-waris lain dan sebagainya. Kan? Ini yang isu besar berkait hibah bersyarat ni ataupun melalui dokumen sebagainya. Saya cadangkan benda ni perlu dibawa dalam perbincangan dan kalau ada bantahan sebagainya perlu disahkan di Mahkamah Tinggi Syariah. Kan? Itu kedudukannya. Okey. Ustaz. Seterusnya ada soalan bertulis daripada Muhammad Ma'ruf. Soalan, jika ayah meninggal, siapa yang paling layak menguruskan faraid tanah? Perbahagian telah dibuat tetapi pending terlalu lama di pejabat tanah menggunakan ejen. Yang berurusan abang sulung. Minta mendapat ustaz. Adik-beradik lain terpaksa menunggu sebab takut dilabel melangkaui. Okey. Ini pun satu isu orang kata kefahaman yang salah dalam masyarakat kita yang meletakkan tanggungjawab kepada anak sulung, satu. Yang kedua, anak sulung merasakan dia ada kuasa untuk menguruskan. Jadi sehingga akhirnya kalau anak sulung tak bertindak, adik-beradik lain pun buat diam je kan. Dia tak ada sebenarnya. Dalam mengurus pusaka ni, yang paling layak mengurus ialah orang yang bijak, yang tahu hukum dan bertanggungjawab. Okey. Soal dia nak urus sendiri, ataupun dia nak guna konsultan, ejen ke, dia tak ada masalah. Dia akan jadi orang yang akan menguruskan lah, orang yang akan berurusan. Jadi di sini, kalau contohnya lah, kan, benda tu telah diuruskan oleh anak sulung melalui ejen, tapi pending. Pending ni mungkin ada sebab lah, kan, di peringkat, so mungkin urusan dah dibuat clear. Pending mungkin berlaku di peringkat pejabat pusaka lah, ataupun dia sebenarnya bukan pejabat tanah, pejabat pusaka yang menguruskan, terutama musim sekarang lah. Jadi sebaiknya kena rujuk. Jadi jangan kalau abang sulung tu buat diam je, jangan harapkan ke dia. Adik-beradik yang lain, waris-waris yang lain boleh direct ke pejabat pusaka, kan, pergi ke sana, telefon ke, bagi tahu nama arwah ayah, kan, kalau ada nombor file bagi tahu nombor file, kalau tak ada nombor file bagi tahu nama arwah si mati pula. Bagi tahu nama si mati, kemudian nombor IC dia akan cek. Dia akan cerita apa masalah-masalah yang berlaku. Baru kita boleh tahu. Kalau kita tak check macam tu, kita tak tahu sangkut di mana. Sebab sekarang, kalau sekarang lah memang agak sangkut lah. Tapi saya nak sebut di sini bukan tugas abang sulung, kan. Adik bongsu pun kalau dia memang bertanggungjawab, kan, ataupun dia rasa dia tanggungjawab, dia uruskan. Sebab tu saya sebut di sini, kalau tak ada kerjasama waris memang sukar. Cuma saya boleh jawab satu lagi sebagai tambahan, in case kalau katakanlah abang pun tak ambil kisah, kakak pun tak ambil kisah, adik ni jenis mengaji. Dia pun nampak tanggungjawab dia dan sebagainya, dia ajak-ajak bincang, puak-puak ni pun tak nak bincang juga, biar sebagainya. Akhirnya adik ni nak urus sendiri. Boleh tak? Boleh. Kan? Tapi dokumen tu pasti lengkap. Mana-mana maklumat abang, kakak tu ambilkan. Kalau ada salinan IC, bawa photostat. Kalau ada lah. Kalau tak ada, masukkan nama, masukkan IC, submit ke pejabat pusaka, maklum kepada pihak pejabat pusaka, saya kena hantar permohonan ni, kalau tidak tertangguh, tapi kakak-kakak, abang-abang tak nak bagi kerjasama. Tapi saya tak tinggallah, nama mereka ada dalam ni. InsyaAllah pejabat pusaka boleh terima. Serah pada dia orang lah, step-step macam mana dia orang nak buat. Wallahu'alam. Boleh Muhammad Ma'ruf? Okey, ada lagi soalan? Silakan. Ustaz. Ustaz. Saya nak sambung sikit. Okey, sila. Siapa dulu? Ya, sila. Tuan Nazri. Okey Ustaz. Soalan pertama, saya ada anak 4. 2 lelaki, 2 perempuan. Okay. Siapakah waris yang layak menerima harta pusaka bila saya mati ataupun isteri mati? Soalan pertama. 2 lelaki, 2 perempuan. Ya. Okey. Soalan pertama. Kedua,
sekiranya kita nak buat hibah sebelum mati lah. Kalau kita nak buat hibah sebelum mati, adakah kita boleh buat 100% harta tu ataupun ada had-had untuk hibah. Dan satu lagi, masuk soalan kedua B lah. Harta-harta ni atas nama saya dan harta nama isteri. Tapi bila kita nak hibah, boleh tak kita bagi harta-harta ni tanpa menukar nama kepada anak-anak yang kita nak hibahkan? Atau bagaimana pandangan Ustaz? Terima kasih. Okey, kejap Ya. Okey, soalan pertama, kedudukan waris. Okey. Jadi kalau kita tengok di sini simple. Ayah mak ada lagi ke? Ayah mak sebelah saya tak ada dah. Cuma sebelah isteri ada seorang. Ada ayah. Okay. Ayah ada, isteri masih ada ayah. Anak-anak yang ni lah maksudnya tidak ada perkahwinan lain lah sebelum ni kan? Tak ada. Okey, so macam ni. Dari segi waris, okey, kedudukan waris, dia bila melibatkan anak lelaki perempuan, so tidak ada mana waris utama akan terima. Sebab waris ni Allah dah tentu dah. Setiap orang ada hak, ada bahagian masing-masing. Sebab tu Allah sebut dalam surah An-Nisa ayat 11, yusikumullahu fi auladikum lidzakari mithlu hadzil unsayain. Cuma kita kena tahu kadar bahagian tu. Jadi kalau kita sebagai suami meninggal, isteri 1/8. Ya. Sebab kita ada anak. So baki daripada 1/8 itu akan pergi kepada semua anak kita. Cuma pembahagiannya, lelaki setiap orang dapat 2 bahagian, perempuan dapat 1/1. Jadi di sini maksudnya kalau katalah aset kita contohnya, inilah saya guna dalam bentuk duit, saya tuan-tuan nampak lah kan, 3,000 basic macam tu. 375 di sini, so baki 2625 ke bawah ni untuk anak kita. Jadi 2625 ni dibahagi dengan 6 lah di sini. Wajib bagi 6 dulu. Sebab anak kita ada 4 orang, kita tak boleh kata sama rata. Sebab sama rata tu atas takharus mereka. Kalau mereka setuju. Jadi hukumnya wajib bagi 6 dulu. Maksudnya bila bagi 6, 2625 bahagi dengan 6, so dapatlah perempuan 437. 437.5, lelaki kali 2 akan dapat 875. Macam tu. Jadi dah nampak bahagian masing-masing, barulah dia orang duduk bincang. Kalau kata anak-anak lelaki ni kata, tak apa, dengan adik-beradik perempuan, dia nak bagi sama banyak di situ. So berlakulah takharus 2625 bahagi dengan 4. Kan? Ataupun dengan mak sekali setuju, dengan isteri dia setuju nak bagi 5 orang. So 3,000 bahagi dengan 5. Ini semua berlaku kemudian selepas tahu hak faraid masing-masing. Hasil daripada muafakat, takharus, waris-waris itu berlaku. So tak ada masalah. Jadi di sini tak adalah yang kata utama abang sulung dapat lebih ke, kakak sulung dapat lebih ke, tak ada. Kan? Dia mesti ada hak-hak yang telah ditentukan oleh Allah Ta'ala. Cuma kadar dia tadilah lelaki 2 bahagian, perempuan 1 bahagian. Itu kalau kita meninggal lah. Kalau isteri pula meninggal, maka dia bertukar sikit lah. Bertukar di mana? Kita suami, kalau tengok saya tukar balik, kita suami akan dapat 1/4 daripada harta isteri. Kan? Kalau kata isteri ada 3,000 juga, jadi kita dapat 750. Sebab anak ni anak isteri anak ni pun anak dia juga. Jadinya so anak-anak ni akan dapat, ayah dapat juga ayah isteri dapat 1/6. 500. Jadi baki untuk anak-anak ni dia kurang sikit lah, dia makin kurang lah sebab dah suami dapat lebih dah. Ayah pula ada kan. Jadi itu dah 1,250. So 3,000 tolak 1,250 ada baki 1,750. Jadi 1,750 ni lah dibahagi dengan 6 macam tadi juga. Kalau ayah meninggal, ayah isteri meninggal, tak dapat. Kalau ayah meninggal tak wujudlah cerita 500 ni. Kalau ayah dia pergi dulu kan. Jadi baki bawah ni lebih besar lah. 2,250 lah di sini. Bagi dengan 6. Dia macam tu je sebenarnya. Dalam keadaan saya ni Ustaz, memang sepupu ke anak apa nama sepupu saya yang lelaki pun tak dapat lah. Tak ada, wali lain tak berhak. Okay. Maksudnya dalam situasi ni harta akan habis ke sini saja. Sebab apa? Kekuatan kita sebab kita ada ni.
anak lelaki Faham. tu. So ada adik-beradik ke, Faham. anak saudara ke, sepupu ke apa ke, tak ada hak di sini. Itu kedudukannya lah. Okay, clear itu soalan yang pertama. Ya. Okey, yang kedua Boleh. berkaitan dengan hibah. Berkaitan dengan Ya. hibah, nak hibah 100%. Okey. Ya. Okey, saya sebut tadilah. Okey. Sebenarnya dia tak logik sebenarnya akan berlaku hibah 100%. Ya, Sebab harta faham. kita ada. Okey kan? Okey, Ya, tapi kalau maksudnya yang- kita nak ambil harta-harta utama kita lah. Kita ada Ya, tanah, ya. ada rumah, ada duit simpanan, kita nak Ya. hibahkan anak kita. So tak ada masalah. Okey, yang saya kaitkan tadi ialah hibah kepada anak perempuan sahaja dalam keadaan kita tak ada anak lelaki dan baki harta akan pergi ke adik-beradik lain, waris kita. Jadi kita bimbang di sini berlaku penafian hak kepada waris lain. Ataupun kita nak lari daripada faraid supaya tak pergi kepada waris lain. Situ poin dia. Jadi kalau macam Abang Nazari kan, kita ada anak lelaki perempuan. Jadi nak hibahkan harta kita kepada anak lelaki dan perempuan kita. So pastikan berlaku adil sahaja di situ dan harta kita tak ada kaitan dengan adik-beradik. Jadi kita tak payahlah nak bincang dengan orang, nak bagi tahu sebagainya, tak perlulah di situ. Sebab dia orang tak berhak atas harta kita. Jadi nak hibah kepada, katakanlah kita ada anak 4 orang kan, lelaki 2, perempuan 2. So yang pastinya adil di sini. Hibah tu mesti adil, iaitu sama rata. Ataupun mengikut persetujuan dia orang. Sebab nak tentu sama rata mungkin susah. Kita contoh yang ada 4 buah rumah. So rumah tu mungkin nilai tak sama kan. Jadi kita bincanglah sama anak-anak tu nanti, ayah nak hibah pada awak rumah ni, anak pun setuju, so jalan, tak ada masalah. Yang penting begitu. Kita jangan sembunyikan. Kan? Senyap-senyap hibah rumah ke seorang anak. Yang lain tak tahu. Yang tu bahaya. Yang tu yang tak adil tu. Okey. Okey. Itu soalan yang ketiga, hibah tak tukar nama. Ni dia. Okey, penyakitnya kita hibah harta, kita beritahu isteri kita kan, kita hibah. Lepas tu kita dah siap akad. Yang dia penting hibah ni, saya tunjuk sikit pasal hibah ni. Kita pun kena faham juga konsep hibah ni. Hibah ni dia ada, yang penting dia ada 4 rukun yang mesti lengkap. Iaitu pertama harta. Harta milik kita lah. Jangan kita hibahkan rumah isteri kita. Rumah isteri kita hibahkan anak kita. Isteri kita lah yang hibahkan, bukan hak kita. So pemberi, penghibah lah, penghibah. Kita memiliki harta, kita menghibahkan. So yang ketiga penerima. Yang keempat ni penting sebenarnya, akad ni. Akad ni ada ijab qabul. Yang ni yang kadang-kadang orang terlepas pandang dari sudut akad. Yang 3 ni beres, akad tu. Kadang-kadang dia berlaku macam ni tuan-tuan. Kalau mak meninggal, rumah mak ni mak hibah kepada awak. Dia kan begitu ke anak dia kan. Dia kata gitu ke anak dia. Sebenarnya tak berlaku hibah. Sebab bila dia kait, kalau meninggal, dia jadi wasiat. Dia jadi wasiat. Tu kena faham di situ. Jadi hibah ni dia berlaku on the spot. Ayah hibahkan rumah ni kepada awak. Rumah ni ayah hibah kepada anak nombor 2. Rumah ni ayah hibah pada nombor 3. Kemudian setiap anak tu dia terima. Seorang anak tadi, baik ayah, saya sekian-sekian, maksud saya terima hibah. Saya terima. Semua orang jawab terima. Barulah berlaku ijab dan qabul. Okey, itu pertama. Yang kedua, langkah yang lebih selamat, kalau rasa perlu, tukar nama. Tukar nama. Sebab dia mengelakkan daripada risiko lah. Risiko contohnya proses akan datang dan sebagainya lah. Ataupun risiko ada waris-waris pula dia bantah pula. Kita dah bagi 4 orang dah. Cuma sebab nilai tu mungkin tak sama. Adik terima besar sikit rumah. Bila kita mati, akad dah berlaku. Rukun dah lengkap. Sah dah. Abang pula buat pasal. Abang tak setuju adik dapat rumah besar. Kan? Jadi abang pun bantah. Jadi bila tak tukar nama, rumah tu masih nama kita, proses tu nanti sangkut. Jadi susah. Kita menyusahkan waris. Jadi kalau memang dah tamat nak bagi dan setuju tukar nama lah. Kalau tak tukar nama, dia berlaku secara lisan. Kalau ada bantahan daripada yang ada ni, tak setuju pula, maka anak kita yang terima aset tadi, dia kena bawa ke mahkamah untuk disahkan. Jadi panjanglah cerita dia. Kita nak faham di situ. Okey. Okey, boleh ya? Tak buka mic tu. Tuan Nazri tak buka mic. Ya, okey. Okey. Dia lagi satu
kosnya lah Ustaz, kos tukar nama tu kan dia ada stamp duty apa semua tu lah, melibatkan kos. Tapi sebenarnya memanglah kita fikirkan yang tu, tapi kita kena bayangkan juga kalau kita meninggal nanti kemungkinan kos yang lebih besar juga untuk anak-anak kita hadapi tu. Jadi kita kena penilaian juga. Buatlah penilaian yang terbaik lah, insyaAllah. Jadi dia dua bentuk dalam masyarakat kita sekarang ni, dalam negara kita ada dua bentuk. Ada orang dia tak nak tukar nama, so dia pergi kepada kaedah kedua iaitu dokumen. Jadi dalam dokumen tu dia nyatakanlah dia hibahkan aset ni, aset ni, anak ni. Jadi sekurang-kurangnya kalau kata meninggal kita walaupun tak tukar nama, oleh kerana benda tu dah ada dalam dokumen, so anak tadi ada kekuatan. Nampak tak? Ada kekuatan. Jadi bila dokumen dah lengkap. Boleh macam tu. Alhamdulillah. Clear Ustaz. Terima kasih banyak. Jazakallah. Baik, kita tengok soalan yang bertulis di sini, chattingnya. Okey, daripada Hashim Taib. Okey, Tuan Hashim kita tadi. Adat Negeri Sembilan, anak perempuan bongsu akan mendapat rumah pusaka. Apakah hukumnya dalam syarak? Kemungkinan adik-beradik lain tak puas hati. Okey. Okey, isu tanah adat. Okey, saya jawab Okey, berdasarkan apa yang saya baca, penelitian saya dan pengalaman saya berkuliah berdakwah di Negeri Sembilan lah. Okey, sebab isu tanah adat ni dia isu sensitif. Kan? Kalau kita pergi Negeri Sembilan, ada rakan Negeri Sembilan, Ustaz Khalid ada semuanya. Kalau pergi Negeri Sembilan, kita pula kuliah Negeri Sembilan, kita katalah pula tanah adat ini tak ikut faraid lah, apa semua gini, langgar hukum, maknanya itu kuliah terakhir kita lah. Itu kuliah terakhir lah. Okay, saya pernah berkuliah di beberapa tempat yang memang kawasan memang orang kata kuat dari sudut adat inilah. Antaranya di sebelah Seri Meranti. Kan? Kebetulan pula yang ikut program dengan saya tu dia kalangan ibu suku. Tahu ibu suku, dia sudah tahulah. Ustaz Mukti ada lagi ke Ustaz Mukti? Respon sikit. Ustaz Abdul Mukti ada ke? Ada. Ya. Tak ada pengalaman tanah adat Negeri Sembilan ni. Anak duduk Seremban 2 ni kurang sikit. Dia orang Kuala Pilah dia tu Okey, ini kuliah di Kuala Pilah lah ni. Ustaz Khalid ada pengalaman tak tanah adat? Tak ada, saya nilai kurang. Semua kurang Melaka, okey. Jadi saya dijemput memang kawasan pure tanah adat lah. Kuliah di Negeri Sembilan, di kawasan Kuala Pilah, Seri Menanti, yang area-area tu lah. Kan? Jadi memang kuat di situ, tanah adat Seri Menanti tu. Jadi kebetulan kuliah tu dengan ibu suku. Ibu suku ni tuan-tuan, orang macam panggil ibu suku. Ibu suku ni rupanya dia orang duduk pada ranking pertama tanah adat. Dia punya kuasa dia. Kan? Hatta ketua lembaga, dia ada ketua lembaga. Ketua lembaga ni orang yang dilantik untuk hadir sama dalam bicara kuasa tanah adat. Ketua lembaga tu duduk bawah ibu suku lagi. Tapi alhamdulillah sebab kita nak cerita dalam keadaan sebenar. Okey tuan-tuan macam ni. Cerita tanah adat ni merujuk pada persoalan Tuan Hashim tadi daripada Perlis tadi. Tanah adat ni sebenarnya kena faham dia bukan tanah pusaka. Okey. Tanah adat ni dia sebenarnya dia terpecah dengan sebab dua sistem, Temenggung dan juga adat Pepatih. Jadi cerita tanah adat ni, okey, tanah adat saya lakar di sini Tanah adat ni dia sebenarnya milik suku. Dia milik suku. Dia bukan milik orang yang ada nama atas tu. Jadi maksudnya bila sebut anak perempuan dapat tu dia bukan dapat pusaka sebenarnya. Dia bukan dapat hak milik. So dia orang pun kena faham. Saya nampak yang menjadi cabaran sekarang ni yang orang-orang di Negeri Sembilan pun tak faham juga. Penjelasan pun tak dibuat dengan betul. Itu yang menjadi salah faham. Okey. Jadi dia sebenarnya milik suku. Suku kan, Negeri Sembilan kan, adat Pepatih kan dia ada suku-suku dia. Jadi tanah adat ni bukan milik persona, bukan milik individu. Dia dimiliki oleh suku dan undang-undang dalam adat Pepatih menentukan lantik pemegang amanah. Lantik pemegang amanah. Inilah sebenarnya yang letak nama orang perempuan ni. Jadi oleh kerana adat Pepatih ni dia berbeza dengan Temenggung sebab dia orang kata apa memberi kelebihan kepada orang perempuan, maka pemegang amanah ni diberi kepada orang perempuan. Ini yang berlaku poin orang duk kata tak ikut faraid, dapat ke orang perempuan, orang lelaki tak dapat sebagainya. Tapi
orang perempuan yang dinamakan dalam geran tanah adat ini adalah pemegang amanah sahaja. Dia bukannya pemilik. Jadi sebenarnya bila dia bukan pemilik, dia bertanggungjawab mengurus. So faraid tetap berlaku. So maksudnya tanah ni kalau ada hasil, tetap difaraidkan kepada anak lelaki dan anak perempuan. So di sini kebanyakannya tak berlaku. Kan? Bahkan saya masa berkuliah di sebelah Kuala Pilah satu ketika tu, saya berbicara dengan ketua lembaga. Ketua lembaga ni dia punya hierarki tinggi jugalah. Sebab dia akan masuk dalam bicara kuasa untuk sama-sama buat keputusan dengan pegawai pusaka. Dia akan menentukan. Dia kata, saya sendiri Ustaz, dia cerita dia sendiri. Saya sendiri pun memang mak saya tinggalkan tanah adat. Kan? Kemudian dia letakkan nama kakak saya. Dia sebenarnya bukan anak bongsu je. Mana-mana anak perempuan lah. Dia letakkan nama kakak saya. Kakak saya ni tak duduk Negeri Sembilan. Dia duduk di negeri lain. Dia kahwin, saya tak tanyalah negeri mana kan. Ikut suami dia duduk. Tapi bila saya ni, anak-anak lelaki yang ada Negeri Sembilan ni, nak usahakan tanah ni, dia tak bagi. Dia kata tanah dia. Jadi dia pun sendiri pun sakut. Jadi ini yang kata soal dakwah ni. Cerita, kepentingan betul-betul, bagi faham betul-betul situasi ini. Jadi dia tetap tertakluk dengan faraid ada di sini. Tapi perempuan yang ada ni hanyalah pemegang amanah. Dia mati, turun kepada perempuan, pemegang amanah. Dia mati, turun pada perempuan, pemegang amanah. So kena faham di situ. Jadi saya nampak kita nak kena faham je sebenarnya, harmonikan dia punya keadaan je. Jadi kalau perkongsian ni tak dibuat secara jelas, kita bimbang lama kelamaan masyarakat akan makin jauh dan salah faham tu makin besar lah sebenarnya. Cuma saya nampak adalah kelemahan-kelemahan, contohnya kalau dalam geran tanah adat ni dia tak ada tulis ni. Dia ada tulis nama, katalah nama perempuan tu contohnya nama dia Minah contohlah kan, dia tak ada tulis. Dia patutnya sebaiknya kalau nak lebih jelas tentang tanggungjawab dia kena tulislah pemegang amanah. Jadi bila tak tertulis ni kita akan nampak seolahnya macam milik dia lah. Kan? Tapi macam itulah. Saya boleh jawab secara ringkas sebab berkait dengan tanah adat ini milik suku turun kepada orang-orang perempuan generasi ke generasi hanyalah sebagai pemegang amanah saja. Wallahu a'lam. Okey. Hibah soalan seterusnya daripada Tuan Hashim kita, hibah hanya 1/3 sahaja. Jadi bolehkah dihibah semua? Okey. 1/3 ni tuan bukan hibah jangan keliru. Kita ada hibah, kita ada wasiat. Hibah ni boleh banyak mana pun. Mana kalau kita kata 100% pun boleh. Tapi biarlah dengan disiplin. Disiplin dan akhlak, etika tu. Soal saya sebut adil, kan jangan nak lari daripada faraid sebagainya, tak nak bagi sesen pun kepada adik-beradik contoh. Padahal bukan semua boleh dihibahkan pun. Kan ada juga akan pergi adik-beradik contohnya kan. Jadi hibah tak ada masalah. Yang 1/3 ni di sini, wasiat. Wasiat 1/3 tapi kena ingatlah kepada bukan waris. Bukan waris. Kalau kepada waris, dia tertakluk kepada persetujuan waris-waris lain. Jadi bukan 1/3, hibah boleh lebih daripada itu, bahkan boleh semua dengan akhlak disiplin. Yang 1/3 ni adalah kepada bukan wasiat kepada bukan waris. Ya Allah alam. Okey, soalan daripada Aizuddin, hibah tanah yang bersyarat. Ada kos tukar nama yang ramai terlepas pandang. Ni makluman je lah. Itu cerita dia lah. Okey, sebab keperluan sebenarnya hibah hartanah ni bila melibatkan hartanah, okey, ada orang dia tak nak hibah mutlak, bagi terus pindah milik. Sebabnya mungkin ada sekatan di situ, contohnya melibatkan gadaian, hartanah tu masih dalam pinjaman, kan ada yang macam-macam isu lah di situ. Jadi dia orang buat hibah bersyarat. So hibah bersyarat ni jangan nampak dia buat atas dokumen. So syarat dia selalu dia macam ni lah. Sebenarnya hibah bersyarat ni mazhab Syafi'i tak boleh. Syarat tu batal. Kan? Dia ada pandangan mazhab lain. Jadi kita agak lebih terbuka dari sudut pelaksanaan hibah. Bahkan di Malaysia kita ni belum ada satu standard pun sebenarnya berkaitan dengan hibah ni. Belum ada satu standard sebenar berkaitan dengan hibah dari segi undang-undang lah. Okey, sekejap berkaitan dengan undang-undang kita belum ada satu standard. Jadi apa-apa pun tertakluk kepada mahkamah sendirilah ataupun hakim tu lah akan menentukan macam mana bila dibawa ke mahkamah untuk disahkan. Jadi di situ akan melibatkan banyak isu lah, teknikal, tukar nama, kos dan sebagainya. Sebab tu saya nak sebut tuan-tuan,
kita banyak pilihan. Jadi biarlah kita pastikan betul-betul. Kita jumpa dengan agensi, ejen, syarikat tertentu, bagi kita dapat maklumat yang jelas, tanya. Dan jangan terikat dengan satu saja. Dapatkan daripada beberapa quotation dan sebagainya sebelum kita buat tindakan. Itu pendapat saya lah. Okey. Soalan Zakia, isteri tuntut atas perceraian tapi tak tahu banyak mana nak tuntut. Okey. Dia sebenarnya, itulah dia akan dinasihatkan oleh peguam dia. Dia melihat kepada harta yang dia ada sumbangan, kan? Dia nak tuntut banyak mana. Dia selalu dalam sepencarian ni maksima disebut selalu 1/2. Tapi ada kes-kes yang mana isteri ni dia merasakan sumbangan dia tu terlalu besar. Ataupun mungkin harta dia tu, dia ni orang kaya, isteri ni, harta dia tu semua milik dia, dia bagi kepada suami dia. Kan? Sebab dia nak ngelak macam-macam lah, LHDN apa contohnya kan. Dia bubuh nama suami. Tiba-tiba suami meninggal, dia nak tuntut. Oleh kerana dia ada bukti bahawa harta tu asal daripada milik dia semua. Kan? Kemungkinan ada kes yang saya terima daripada rakan-rakan yang terlibat dalam bidang ini, kan? Ada kes yang dia boleh tuntut lebih pada setengah. Tapi tu semua tertakluk kepada bukti bukti kepada sumbangan dia tu tadi, dan keputusan di peringkat mahkamah lah memutuskan kelayakan untuk dia dapat tu. Okay, macam tu. Okey, arwah ayah, soalan daripada Tuan Yusuf Ali, arwah ayah meletakkan nama abang dalam geran rumah. Adakah adik-beradik lain masih berhak? Allahu Akbar. Okey. Banyak sangat berlaku macam ni ya. Okey. Kalau dia letak nama abang tu adalah hibah kepada abang, so itu adalah milik abang. Kena tengok dari sudut akad asal dia. Kalau dia hibah, okey, akad hibah berlakulah, dia dah hibahkan rumah tu kan, tanah tu tukar nama abang, itu adalah milik abang. Cuma isu di sini keadilan ayah tadilah, dan pasti akan menimbulkan pertikaian daripada kalangan adik-beradik lain lah yang tak setuju kan, tak pernah tahu ayah buat macam ni dan sebagainya. Itu boleh jadi yang pertama. Yang kedua, contohnya apa tujuan ayah letak tu? Ini nak kena cek balik. Sebab kadang-kadang ayah letak nama abang dalam geran, sebenarnya bukan geran rumah. Dia letak tu geran tanah. Kadang-kadang dia berlaku macam ni ya. Tapi saya tak faham jugalah. Kalau Tuan Yusuf boleh cerita dia punya niat sebenar ayah tu, mungkin saya boleh jawab dengan lebih sempurna. Tapi saya jawab secara umum pun mungkin kita boleh nilai jawapan tu mungkin dia akan berkait dengan cerita lain. So kalau mungkin ada anak dia pinjam je nama. Letak ni contoh ayah, saya nak mohon lesen senapang. Ayah pun letak nama dia. Ataupun dia nak mohon loan, ayah pun letak nama dia. So buat rumah dan sebagainya. So tanah tu tukar ke nama abang tadi hanya sebagai pinjam saja. Cuma isunya kalau sebagai pinjam, bila ayah meninggal, harta tu tetap harta ayah. So abang wajib kembalikan kepada adik-beradik lain, atau kalau adik-beradik lain nak redha ke, itu terpulang. Tapi hak tetap ada di situ. Itu kena faham di situ. Sebab tu yang penting transaksi kita, akad asal, apa yang kita buat tu, apa dia punya status dia. Kita bagi, kita pindah milik dan sebagainya. Sebab dalam masyarakat kita, zahir kalau pejabat tanah, dia tak ada isu dah lah. Tengok, oh nama abang, hak abang lah tu. Kalau abang meninggal, anak-anak dia kata, ni hak ayah kami, hak dia lah. Jadi akan ada isu dengan adik-beradik, tak puas hati, bantah dan sebagainya kan. Ada sampai dibawa ke mahkamah, macam-macam. Jadi benda ni kita nak kembali kepada asal. Apa sebenarnya yang telah dibuat peringkat awal itu. Okey. Soalan sahabat kita Ustaz Abdul Muqti, bolehkah seseorang yang mahjub dari menerima faraid diberikan harta menerusi wasiat? Okey, cantik soalannya. Okey. Macam ni. Jawapannya boleh. Okey, saya tunjuk tuan-tuan menjawab soalan Ustaz Muqti kita mungkin yang terakhir lah sebelum kita tutup. InsyaAllah kita akan sambung minggu depan. Saya akan masuk kepada ayat-ayat faraid. Okay, kita akan bincang sikit-sikit lah. Mungkin tak boleh panjang lah sebab kita ada 3 minggu. So untuk minggu yang ketiga nanti, saya akan sambung balik kepada isu-isu yang dalam buku saya ni. InsyaAllah. Okey, saya nak tunjuk soalan wasiat kepada waris yang mahjub. Okey, kita sebut tadi, dia punya dasar dia, wasiat ini kepada bukan waris. Okey, 1/3 Okey, ini dia punya asal dia, tapi pun difahami juga dalam ni, dalam bukan waris ni juga, termasuk juga dalam bukan waris ni ialah waris yang terhalang. Waris yang terhalang ataupun mahjub daripada menerima pusaka. Menerima pusaka. Okey, saya bagi contoh. Saya bagi contoh.
Contohnya macam ni. Okay, katakanlah, tak apalah, tuan-tuan boleh faham tadi kan? Okey. Waris yang terhalang ni contoh macam ni. Katakanlah, tapi wasiat ni kena selesai sekarang lah, sebab tu kita belajar faraid sekarang. Katakanlah seseorang ni, kita kata nama dia Mamat. Sebagai contoh lah, baru nama senang. Okey, Mamat ni, dia ada anak macam ni. Kita tunjuk cerita cucu. Dia ada anak lelaki, dia ada anak lelaki 2 orang. Okey, Mamat ada anak lelaki 2 orang. Katalah anak lelaki ni Ali, anak lelaki kedua ni Abu. Okay. Ali ni mati dulu. Sebelum Mamat mati ni, Mamat hidup lagi. Ni cerita Mamat hidup. Ali dah mati. Ali mati. Dan Ali ni dia ada anak lelaki perempuan sebagai contohlah. Okey. Dalam hukum faraid, anak Ali ni waris. Cucu daripada anak lelaki yang mati dulu adalah waris. Boleh faham Okey, tetapi waris ni tak semesti dapat. Sebab dia waris, bila waris lemah, dia akan kalah dengan waris lebih kuat. Jadi kalau Mamat meninggal dunia, katalah Mamat ni ada harta 3 juta. Bila Mamat mati, harta Mamat 3 juta akan pergi kepada anak lelaki dia tu, anak kandung tu Abu. So Abu akan dapat asabah di sini. Asabah bin nafsi Bukan bin nafsu dah ni. Ni memang bin nafsi. Memang hak dia. 3 juta pergi kepada Abu. Mamat belajar faraid ni. Jadi Mamat dia fikir, oh macam tu. Jadi Mamat kata, dia fikir-fikir 3 juta ni, Ali banyak bantu dia bisnes dulu. Oleh kerana Ali mati, memang Ali tak dapat apa-apa dah. Jadi Mamat duk sayang sangat ke cucu ni. Abu ni jenis orang kata tak ambil kisah sangat. Dia pun bujang lagi. Jadi Mamat pun buat keputusan mengaji faraid, dia pun wasiat dulu kepada cucu dia. Okey kan? Okey, belum lagi berlaku ni. Mamat hidup ni. Okey. Dia pun wasiat kepada cucu dia. Wasiat kepada cucu. Cucu tu waris tapi dia terhalang bila Mamat mati. 1/3. Mati Mamat. Faham Mati Mamat. Ni Abu ni dia wajib jalankan tanggungjawab dia, tunaikan wasiat ayah dia dulu. Tadi yang saya tunjuk ranking tadi, carta tadi kan. So 1 juta untuk cucu. 500k. Sini tak ada lah 21 Bila wasiat sama banyak. 500k, 500k. So Abu dapat 2 juta bahagian dia. Baki selepas wasiat. Jadi ni menjaga maslahah. Kan? Tu wasiat. Jadi pastikanlah wasiat tu dibuat dengan kaedah yang betul kan. Bertulis zaman sekarang bukan boleh kira. Walaupun Mamat mungkin sebut ke Abu, kalau ayah mati, ayah wasiatkan duit ayah 3 juta ni 1/3 ke cucu ayah 2 orang ni. Abu kata beres ya, beres kan. Bila ayah mati, Mamat mati, Abu buat dak je. Tu aja. Jadi buatlah dengan cara yang sempurna. Okey, tu pertama. Yang kedua, dalam kes ini, okey, Mamat dah buat wasiat. Tapi Mamat tak mati-mati. Okey Betul? Wasiat dah buat dah ni. Okey, wasiat dah buat tapi tak berlaku lagi dah ni. Kita padam dulu. Tak berlaku lagi dah ni sebab Mamat tak mati ke ni. Saya nak tunjuk tuan-tuan bagi faham. Mamat tak mati-mati. Abu pula mati. Abu pula mati tuan-tuan. Bila Abu mati, jadi yang menghalang ni, sebab Abu tadi dia menghalang ni. Dia menghalang cucu ni dia boleh dapat. Abu tu. Oleh kerana Abu mati, yang menghalang cucu dah tak ada. Jadi automatik sebaik Abu mati, innalillah, automatik wasiat ni batal. Sebab apa batal? Tak payah wasiat lah. Sebab 3 juta ni akan turun terus kepada cucu ni. 2 juta di sini, 1 juta di sini. Itu cerita dia. Itu contoh bagi cucu lah. Jadi kalau kata melibatkan waris-waris lain pun sama. Okay. Wallahu a'lam. Boleh faham? Boleh clear Ustaz Muti dan lain-lain lah. Boleh? Okey, jelas. Okey. Okey, alhamdulillah. Ya, terima kasih Ustaz. Ya. Alhamdulillah. Ustaz tadi Ustaz kata kalau hibah ni itu kena tukar nama siap-siap. Jika hibah ni kalau tidak ditukar nama siap-siap dia akan jadi faraid lah bila berlaku kematian. Betul? Okey, kejap. Dia bukan berlaku faraid. Dia macam ni. Okay. Saya jawab tadi. Dia tetap mohon maaf saya bertanya. Saya tak faham sangat.
Okey, sekejap. Saya jelaskan. Dia tetap hibah, cuma cabaran dia kan bila meninggal, proses tu nak kena proses permohonan pusaka. Boleh faham kan? Kita nak kena lalui proses. Ya. So apabila nama tak ditukar, dia ada dua tempat proses. Pertama, sama ada kalau kata waris-waris bantah. Sebab bila nama masih kekal nama si mati, waris-waris lain boleh tutup melalui pusaka. Sedangkan aset tu dah dihibah. Contohnya. Jadi ataupun waris-waris lain ada pula tak setuju dengan hibah tadi. Jadi dia menyukarkan waris. Jadi di situ kalau berlaku bantahan begitu, maka waris yang terima hibah tadi, dia ada dia masih boleh tuntut. Dia kena bawa ke mahkamah syariah untuk disahkan di mahkamah. Masalahnya, kalau tidak ada hitam putih, benda tu dibuat secara lisan, secara mulut saja, so tak kuat. Itu maksud saya. Bukan maksudnya kembali kepada faraid. Cabaran dari sudut proses pengurusan saja. Itu saja. Boleh ya? Terima kasih banyak Ustaz. Okey. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi. Kena faham pengurusan tu. Betul-betul pengurusan. Sebab tu saya kongsi faraid ni, kita tak boleh nak cerita setakat teori semata-mata kan. Sebab kita banyak berdepan dengan isu. Pengurusan tu dah yang banyaknya. Sangkut. Dah hibah dah sah dah. Memang dah milik anak tu tadi. Tapi tak dapat juga sebab waris lain bantah. Kisnya sebab tak tukar nama. Contohlah. Ataupun tak ada hitam putih dokumen. Kan? Tak kuat untuk bawa ke mahkamah. Okey, ada lain lagi tak sebelum kita tutup? Tak ada Allahu Akbar. Okey, kalau tak ada, kita rasa kita berakhir di sini dulu untuk hari ni. Sekejap je 4 jam. Tak rasa 4 jam. Okey, dia faraid ni tuan-tuan. Kalau kita sentuh isu, bincang, kita jangan terikat dengan teori semata-mata. Kalau teori ni dia berat. Sebab saya ada pengalaman sahabat-sahabat yang berkuliah di masjid. Dia setakat bawa teori kira-kira, jemaah lama-lama dia akan hilang. Kita nak kena dekat dengan mad'u, dengan jemaah ni sebenarnya kita kena sentuh isu. Orang tanya saya, penutup, orang tanya saya soalan mudah. Dia kata, Ustaz, kita ni, saya kuliah di kampung-kampung. Balik Terengganu, kuliah hulu-hulu apa semua, tak kira mana-mana. Ustaz, dia kata arwah ni, dia mati, dia ada tanah, rumah, dan belakang rumah dia tu ada pokok-pokok, kebun-kebun. Ada duku, durian, rambutan dan sebagainya kan. Jadi, apa hukum buah-buah tu? Sebab bila dia meninggal, dia anak-anak waris-waris ni tak bincang pun. Lepas tu bila musim-musim buah ni, isteri ambil langkah mudah, pergi hantar ke surau, pergi hantar ke masjid, nak jual pun tak laku. So isu dia apa? Nampak tak isu dia? Kan? Isu kecil je, tapi buah tu pusaka tak? Pusaka kan? Hantar ke surau, siapa yang makan? Pak Imam makan, ustaz yang berkuliah makan, orang masjid makan. Bukan tak boleh hantar, tapi waris-waris yang ada tu, ada bincang tak? Itu kata benda ni kita nampak urusan pusaka ni bukan secara rasmi nak kena bawa ARB, mahkamah syariah, pejabat pusaka. Walaupun kita mungkin tak pergi ke situ lagi sebab mungkin ambil masa, tetapi peringkat awal sesama waris nak kena settle juga. Sebab ada harta-harta yang mungkin tak perlu bawa ke sana pun, tapi tetap kena nyatakan persetujuan keputusan daripada waris. Tu benda-bendanya. Bagi kita nampak benda tu. Okey, saya rasa mungkin kita memadai setakat ni dulu untuk hari ini. InsyaAllah minggu depan kita sambung. Saya akan masuk kepada waris-waris pula. Kita dah habis slide tadi, waris. Dan saya akan masuk kepada ayat-ayat faraid itulah secara sepitah lalu dan menjawab soalan tuan-tuan, insyaAllah. Okey, sekarang tu terima kasih banyak-banyak kerana saya pada 2 sesi pagi ini. Kita jumpa lagi, kita akhiri pertemuan kita dengan tasbih kafarah dan surah Al-Asr. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr.